Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama dengan kami untuk program ni. So, program hari ni kita nak tahu dan nak kupas sedikitlah perjalanan Ustaz Aidil membangunkan dan menubuhkan Afiat serta Olive House serta perjalanan hidup Ustaz Aidil sedikit lah. Baik. Okay, so kita boleh pergi pada soalan yang pertama ke? Boleh. Okey. So yang pertama sekali, kalau kita kembali kepada permulaan, kehidupan Ustaz sendiri pun Ustaz bukan dilahirkan dalam keluarga yang mewah ataupun senang kan. So apa realiti yang Ustaz lalui pada waktu tu? Baik, dia bukan hanya sekadar bukan daripada keluarga yang senang ataupun datang daripada permulaan yang sangat biasa, tetapi dalam komuniti dan ahli keluarga saya tidak ada mereka yang berniaga. Jadi maksudnya suasana yang sangat janggal itu bukan hanya semata-mata pada sudut menjadi seorang yang mempunyai sedikit lebih pada sudut keuangan, tetapi juga latar belakang untuk saya perolehi daripada ahli keluarga saya yang berniaga itu tak ada. Rata-rata ahli keluarga sama ada di sebelah ayah saya ataupun di sebelah mak saya, mereka tu semua mereka yang makan gaji ataupun bekerja lah, sama ada di sektor korporat ataupun di sektor kerajaan. Jadi memang permulaan itu saya berada dalam satu dunia yang pelik lah. Kalau kata serta analogi orang selalu sebut tu, orang kata macam seolah-olah tiba-tiba mai anak angsa telur pi jatuh dekat reban ayam, beranak-beranak, tengok-tengok, Sat, dunia berniaga tu macam tu lah pada saya. Bermaksud saya berada pada satu environment yang tidak dibesarkan ataupun saya bukan datang daripada komuniti yang tersebut. Itulah merupakan permulaan saya pada peringkat awal. So macam Ustaz sendiri kan bukan daripada kalangan keluarga yang memang start bisnes kan. So ada tak dapat macam kadang-kadang bila kita dah start bisnes ni kan, kadang-kadang ahli keluarga sendiri yang macam hang makan gaji lah. Ada tak dapat tentangan sendiri macam tu daripada dan itu realiti sebab untuk kita setting pemikiran peribadi untuk bersedia untuk berniaga itu mudah. Maksud saya mudah, tetap ada cabaran, tetapi ia tidak seberat cabaran bila mana kita nak mula perniagaan dalam keadaan bukan hanya keluarga kita yang tidak ada latar belakang berniaga, keluarga isteri kita pun tidak ada latar belakang berniaga. Jadi isteri saya pun, ibu kepada isteri saya adalah suri rumah dan ayah adalah seorang cikgu, adik-beradik semua cikgu, semua makan gaji. Jadi cabaran yang saya hadapi ni, cabaran yang kalau orang putih kata double whammy lah. Maksudnya dia datang bertimpa-timpa, bertindih. Maksudnya pertama, engkau tidak ada pengalaman berniaga, satu. Engkau bukan anak orang berada, dua. Ketiga, ayah dan ibu engkau bukan datang daripada ahli perniagaan, bahkan mereka rasa janggal dengan perniagaan. Ketiga, isteri engkau pun keluarga dia bukan datang daripada ahli perniagaan, yang mereka juga adalah mereka yang makan gaji. Maka inilah realiti saya ketika mana saya memulakan perniagaan yang perlu untuk saya hadapi bagaimana untuk mewujudkan tapak asas ketika mana memulakan perniagaan. So soalan yang kedua, bagaimana pengalaman membesar dalam keadaan tu yang membentuk cara Ustaz melihat tanggungjawab dan kehidupan sekarang ni? Baik, saya rasa dia mungkin kita bercakaplah pull and push factor lah. Kadang-kadang ada benda tu kita boleh tarik, ada benda tu kita boleh tolak. Mungkin setengah orang dia ada kesedaran ataupun dia ada keinsafan, dia ingin untuk melakukan sesuatu. Tetapi mungkin pada saya disebabkan saya ketika mana umur 6 tahun, ayah saya meninggal dunia. Dalam keadaan ayah saya bukanlah seorang yang kalau hari ini kesedaran tentang insurans lah, simpanan lah. Dalam keadaan baru memulakan kehidupan, berkeluarga. Yang saya baru umur 6 tahun, ada adik kedua, adik ketiga, ada keempat, 4 beradik. Dan ibu saya adalah seorang suri rumah yang tak bekerja, yang baru berkahwin tempoh tak lebih pada 7 tahun. Saya difahamkan pada waktu tersebut, maksudnya kahwin baru 7 tahun, saya umur 6 tahun, ayah saya meninggal dan tidak menyimpan apa-apa harta, dan struggle itu bermula daripada zaman yang kecil, daripada awal. Bila bermula daripada keadaan yang macam tu, dia hanya berada pada satu perasaan bagaimana untuk kita keluar daripada cabaran kehidupan ke arah yang lebih baik. Mungkin disebabkan kita melihat struggle mak kita mencari wang. Dari sudut kerja, pada waktu tu saya ingat lagi, tahun 1987, bukan saya ingat, maksudnya ibu saya duk cerita balik lah. Tahun 1987, umur saya 6 tahun, mendapat kerja, waktu tu masih lagi nama LPN, yang hari ni dah ditukar dengan nama Bernas, gaji RM395 Sebulan? sebulan, waktu tu.
dan terpaksa menyara 4 adik-beradik, adik saya perempuan, adik perempuan 3 orang, dan mak saya melakukan segala-galanya. Yang saya pun dah hilang memori dah berapa kali kami pindah rumah, tak tahulah. Daripada rumah ni kepada rumah lebih murah, sewa ke sini, sewa ke sana, dan struggle itu real. Dan kita tahu dalam didikan dan suasana environment pembesaran itu menjadikan ilmu dan pelajaran itu satu benda yang besar, yang sering diulang, dan saya pun mungkin ditanam dengan pemikiran begitu yang merasakan bahawa tidak ada perkara yang boleh untuk mengeluarkan kita daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain kecuali dengan pendidikan. Mungkin atas faktor itulah yang kita mempunyai satu faktor penolak ataupun push factor yang mendesak kita untuk melakukan sesuatu dan kita akan explore everything. Untung bila mana kita berada, bukan untung lah, saya kata bahasa dia, kita ni macam kertas yang putih ataupun kain yang putih yang disebabkan ayah saya tak sempat mencorakkan saya macam mana, tidak ada individu yang memperkenalkan apa-apa, yang menjadikan journey saya ni kosong. Saya boleh memulakan sendiri sama ada nak ke arah kanan atau kiri atau ke mana arah sekalipun, itu bergantung kat diri saya. Menjadikan, okey, kita nak mengeluarkan diri kita daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, mungkin dalam perjalanan itu banyak yang berlaku, akhirnya merasakan bahawa jalan yang boleh diguna pakai untuk membentuk satu impak kepada masyarakat adalah dengan jalan perniagaan. Jadi faktor trauma zaman kecil itu saya rasa ada menjadi faktor lah. Hatta macam kita sekalipun, apa yang berlaku dalam kehidupan kita tu dia akan menjadi faktor kepada perubahan. Ada waktu mungkin disebabkan saya, ayah meninggal dunia, mak saya sangat struggle, adik-adik yang ramai, itu faktor saya. Mungkin ada orang kematian isteri, kematian suami, ada disebabkan mungkin kena buang kerja, mungkin disebabkan faktor ekonomi, yang hari ini pun kita berlaku dalam keadaan krisis, dunia mendepani suasana tekanan ekonomi yang sangat dahsyat, yang kalau kita memilih untuk merasa tertekan dengan cabaran tersebut, maka kita akan tenggelam lah. Tetapi kalau kita memilih untuk kita keluar daripada tekanan tersebut, ataupun kita cuba, walaupun kita tahu itu satu kesakitan, kita tahu itu satu kepayahan dan kita tahu itu satu cabaran yang ada kala kita pun rasa boleh ke ni. Tetapi insya-Allah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kesungguhan yang kita ada, dengan jalan kita yang sentiasa ingin untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan perkara tersebut. Walaupun orang dah tengok nampak berjaya, tetapi kalau orang tengok balik latar belakang perjalanan di belakang tu, orang kata tu dia cabaran tu terlalu hebat nak dibandingkan dengan kemanisan yang dipandang oleh orang ramai. Dan di celah itulah kita akan temukan ramai orang-orang yang akan membantu dan mempermudahkan urusan kita untuk kita mencapai apa yang ingin kita capai, insya-Allah. So bila dah macam tu, keadaan macam tu, adik yang paling kecil tu umur berapa masa tu? Perbezaan umur antara kami 2 tahun, setahun, 2 tahun. Jadi maksudnya saya umur 6 tahun, yang paling kecil waktu tu tak silap saya 8 bulan. Jadi gap tu dekat lah. Jadi kami 4 beradik, adik saya 8 bulan dan saya paling besar umur 6 tahun. Dan kebanyakan memori bersama dengan ayah ni, takat duk tanya adik-adik itu, dia orang tu semua lost memory tu, tak ada, dia tak ingat lagi lah sebab masih kecil. Bayanglah yang kedua pada saya tu 4 tahun, lepas tu bawah pada saya tu 3 tahun, yang lepas pada tu sepatutnya 1 tahun lah. Jadi ataupun dalam 8 bulan lah. Dia orang tidak ada memori lah. Kalau ada pun mungkin sekilas, tapi dia orang tak dapat untuk nak ingat kenangan dan juga kebersamaan bersama dengan ayah. Okey, macam sekarang ni, macam zaman sekarang jugalah, ada juga yang macam orang yang dah berkeluarga ni kan, ada isu-isu macam ni lah. So macam mana masa zaman tu sendiri, Ibu Ustaz kan, macam mana manage masa tu? So adakah Ustaz sendiri pun terpaksa ambil alih tanggungjawab untuk jaga adik-adik ke macam mana? Pada usia tu, saya rasa mungkin saya terlalu kecil kot untuk memahami apa yang akan berlaku lah kot. Dan daripada ibu saya pun, saya kalau tengok daripada ibu mak, duk tukar-tukar nama kan, daripada ataupun saya panggil mama lah kan, daripada ibu saya tu, dia menanggung segala-galanya seorang lah. Sebab kemungkinan pada saya pun, saya rasa saya ada, yalah selalu bahasa ni saya kata mungkin kesan kepada trauma ke, wallahualam. Disebabkan ayah saya ni satu manusia yang sangat family man. Maksudnya dia sangat excited dengan anak-anak, dia sangat suka melayan anak-anak, dia sangat teruja dengan anak-anak, dan berbekas dalam pemikiran saya momen-momen yang dia takkan lepaskan. Permainan pertama yang akan dia perkenalkan, saya tahu mainan-mainan apa yang diperkenalkan, saya lekat, dan saya pun tak tahu kenapa benda ni lekat.
layang-layang nak main macam mana, gasing nak main macam mana, dam nak main macam mana. Jadi dia akan jadi individu yang pertama yang akan setting. Okey, ini dia akan ajar. Dan sehingga saya ingat memori yang terakhir sebelum beliau meninggal adalah bila mana dia kata hari pertama untuk saya masuk tadika, apa jadi sekalipun dia nak menjadi individu yang pertama untuk hantar saya pergi tadika. Dan kalau di rumah ni dia akan mandikan kita orang, dia akan bedakkan kita orang, dia akan main permainan macam-macam. Tiba-tiba berada dalam keadaan macam tu, tiba-tiba ayah kita meninggal. Dia jadi satu benda yang menjadi kejutan. Yang kejutan tu sehingga saya pun kadang-kadang tanya balik kepada mak saya. Saya kata, saya ingat memori saya, hari ayah saya meninggal, masa dikafankan, saya tak menangis. Saya jadi macam lost ke, tak tahulah budak jadi bela ke apa, tak tahu. Saya tak menangis. Sedangkan orang lain dengan menangis ni, ayah meninggal ni. Dan waktu tu saya ingat lagi 2-3 individu, bapa saudara, ajak. Kata, jom kita nak pergi ke kubur untuk tanam ataupun simpan ayah waktu tu. Saya tak nak pergi. Dan saya pun tak tahu sebab apa yang saya tak nak pergi waktu tu. Jadi, keadaan itu membentuk satu mungkin trauma lah kita sebut. Yang mana kita mempunyai satu relation yang sangat kuat dengan seseorang yang kita tak expect berlaku kehilangan, tiba-tiba kita hilang. Dan ini yang kita tengok dalam masyarakat kita kadang-kadang berlaku bila mana kita tidak boleh menerima kehilangan yang kita tak sangka. Yang kita rasa, no lah, tak boleh, dia ni muda lagi ni, takkanlah mati. No, aku depend, hidup aku perlu pada dia. Ini adalah individu yang penting dalam kehidupan aku, yang kita merasakan seolah-olah hilang kebergantungan yang waktu tu berlaku pada saya pada usia 6 tahun. Waktu itu saya pun tak tahu dan kadang-kadang saya katalah, mungkinlah atas mungkin keberkatan doa-doa mak ayah kita ataupun doa-doa teman-teman yang ikhlas yang Allah Ta'ala lorongkan kita kepada jalan kebaikan berbanding kalau jalan kepada kejahatan ni banyak faktor. Sebab bila meninggalnya ayah, mak dah tak ada masa dah. Kena cari duit. Dan memori tu saya pun ingat. Saya kata kadang-kadang ada waktu kami ni tunggu nak dapat makan ni sampai malam. Sebab mak kena buat OT sebab duit tak ada. Jadi menyebabkan dekat dapur apa pun tak ada. Last kali waktu tu zaman bukan ada telefon. Hanya kita telefon pejabat. Mak kata dia lambat, duduklah dengan adik-adik. Waktu tu saya ingat umur saya mungkin dah 8 tahun, 9 tahun. Waktu duduk rumah, nak masak apa semua tak ada, makanan tak ada, lapar. Akhirnya kami tidur. Tidur-tidur sedar, mak balik, mungkin pukul 12, pukul 1 pagi. Gerak, bangkit, suap makanan. Satu bungkus yang dikongsi 4 orang. Jadi, memori-memori macam tu menjadikan kita rasa, aku melalui satu fasa kehidupan yang bergantung dengan satu manusia yang kita rasa happiness ini tidak akan hilang. Dan hilang. Dan kita melompat kepada satu fasa yang kebergantungan hidup kita berada pada satu tempat yang ibu kita struggle untuk memastikan anak-anak boleh makan. Dan ia membentuk trauma. Bila membentuk trauma ni, kita boleh memilih sama ada trauma itu untuk kita membinasakan diri kita ataupun kita mengambil ia sebagai satu jalan untuk kita membina kehidupan yang baik pada orang lain. Sebab itu kalau sampai hari ini, saya sangat berhati-hati dalam soal pendidikan anak. Sebab saya rasa saya tidak merasakan saya qualified sebagai seorang ayah. Sebab kadang-kadang kita rasa, aku tak boleh ni, aku trauma. Sebab aku rasa macam nak bina hubungan dengan anak kita ada reserve. Kita takut sekali kalau kita meninggal, what will happen kepada anak kita, apa yang akan berlaku. Jadi perkara-perkara yang macam ni adalah perkara-perkara yang akan membentuk mindset, pemikiran kepada kita dan membawa kepada karakter kita semasa dewasa. Sebab itu, apa sahaja cabaran dalam kehidupan, kalau pada hari ini, kalau saya mengenang kembali, apa yang saya boleh katakan adalah kita cuba sebaik mungkin untuk menjadikan apa sahaja cabaran, luka, kesakitan, kepayahan sebagai satu benda yang boleh menjadikan kita lebih baik. Walaupun ucapan itu adalah ucapan yang mudah dituturkan berbanding untuk buat. Orang boleh cakaplah sabar, tak apa, ujian Tuhan, ada hikmahnya, boleh bercakap. Tetapi saya nak menyatakan bahawa saya layak untuk bercakap benda tu. Sebab saya melalui proses tersebut. Dan bila melalui proses tersebut, kalau kita memilih untuk menjadi mereka yang membinasakan diri, ya kita akan binasa. Tetapi saya pada waktu tu pun, saya tidak ada conscious mind sebab budak lagi. Tak matang. Masuk dia 1 sekolah lain, darjah 2 sekolah lain, darjah 3 sekolah lain. Boleh bayang tak saya punya nomad? Kenapa sekolah lain? Yalah, saya kena bergerak mengikut mak. Bekerja sini, saya pergi tukar sini, saya pergi tukar sana. Jadi kadang-kadang ada juga faktor kadang masa darjah 2, saya terpaksa dihantar duduk dengan tok disebabkan mak saya tak mampu nak tanggung. Dan waktu tu boleh bayang, kalau sekiranya kita memilih jalan untuk
kita merasakan kita didera emosi disebabkan mak kita tak mampu. Bila kita dah dewasa, kita mula justify. Masa dulu, kenapa aku ni dihantar duduk dengan tok? Nak blame kan. Ya, kita rasa macam seolah-olah aku ni dah tak disayangi, aku ni macam dah tak diperlukan. Tetapi waktu tu kita tahu, situasi yang berlaku pada mak kita, yang waktu kecil kita tak faham. Kita mungkin tantrum, kita mungkin mengamuk, kita mungkin rasa okey, done. Mak tak sayang. Aku tak mau dah dengan keluarga aku, baiklah aku duduk dengan tok. Tetapi tok pun dalam keadaan tua, struggle, tak larat, tak apa, take care cucu. Yang itu bukan masa dia dah. Sebab kalau dia tak ambil, mungkin mak tak boleh survive. Dan ini adalah perjalanan-perjalanan yang dilalui yang kita perlu sedar setiap di antara kita tidak ada orang yang boleh mengaku bahawa kecederaan emosi yang dialami itu lebih parah daripada orang lain. Sebenarnya masing-masing akan melalui ujian masing-masing. Sebenarnya kita ni akan parah mengikut tahap kita. Kalau tahap kecekalan saya 80, mungkin ujian saya 70. Ada orang mungkin tahap kecekalan dia 120, mungkin ketahanan dia diuji 100. Kalau ada orang kecekalan dia 150, mungkin dia uji 130. Sebenarnya semua ini berbalik kepada apa yang Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan uji seseorang hamba kecuali mengikut kemampuan masing-masing. Kalau kita menerima itu adalah merupakan ujian bersesuaian dengan tahap kita, maka kita mengambil dia sebagai satu takdir dan ketentuan, dan kita yakin terdapat hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin letakkan kepada kita, yang hikmah itu pasti lebih baik untuk masa-masa hadapan. Mana ada orang datang kepada kita tiba-tiba, aku kalau boleh hidup nak dalam ujian, dalam kepayahan, tak nak. Tetapi kadang-kadang ujian dan kepayahan itu mungkin prasyarat untuk membentuk kita menjadi seorang manusia mengikut karakteristik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka minda-minda sebegini yang saya rasakan pentinglah untuk hari ini. Tambah generasi hari ini kan, macam-macam orang sebut strawberry lah, apalah macam-macam. Sebenarnya sama saja semua kita. Yang mana kalau kita merasakan kita tersakiti, pilihlah cek. Setiap individu yang kita kenal kiri dan kanan, mereka juga tersakiti sebagaimana kita. Hanya pilihan mereka untuk keluar daripada kesusahan itu mungkin berbeza di antara kita. Dan hari ini saya kongsikan bahawa kalau melihat bagaimana kejayaan yang terbina, ia bukan bermula dengan kemudahan, tetapi ia juga datang daripada proses yang sama yang dilalui oleh mereka-mereka yang lain. Itu versi saya. Versi mak saya tak tahulah. Kalau kata seingat saya, dia bekerja dengan tempat tinggal yang jarak lebih daripada 50 km, yang dia akan naik basikal, dia akan naik bas, turun tempat kerja, lepas tu naik bas balik, naik basikal, balik rumah. Dan benda itu yang dilakukan. Itu yang sampai malam tu. Ya, sebab dia kena naik basikal dulu, pergi ke stesen bas. Lepas tu dia kena naik bas. Lepas tu naik bas pergi tempat kerja, balik kerja, naik bas lagi. Itulah rutin dia. Hanya untuk mendapatkan RM395 sebulan. Dan berkat rezeki waktu tu, mungkin duit masih murah. Walaupun masih murah, 395 tahun 1987 ataupun 88, awal 90-an, itu adalah jawatan yang paling rendah pada waktu tersebut yang boleh dibayar. Jadi kalau kata hari ini, wallahualam lah, mungkin level kerja gaji 800, 900, itu adalah nilai gaji yang ada pada waktu tersebut. Tapi itu adalah perkara-perkara yang dilalui dalam proses kehidupan masing-masing. Yang ketiga, ni kita masuk kepada Universiti Al-Azhar. Difahamkan masa Ustaz masuk Universiti Al-Azhar tu, perjalanan daripada tadi tu kan sekolah semua tu kan. Apa yang kita nak beritahu penonton juga, macam mana Ustaz boleh enter Universiti Al-Azhar, dan juga apa pengalaman Ustaz dekat sana yang memberi kesan kepada Ustaz. Ini pun satu perjalanan yang tadi kalau saya bercakap, saya tidak ada sejarah ahli keluarga dan juga daripada isteri saya yang berniaga. Juga daripada keluarga saya tidak ada mereka yang bersekolah agama. Jadi kalau kata pi cek keturunan saya ni, pi tengok belah mak saya, pi tengok belah ayah saya, pi cari seorang ada yang sekolah agama, tak ada. Jadi pelik sikit. Jadi saya adalah the first version yang mengambil keputusan untuk masuk sekolah agama, disebabkan pada waktu tersebut adalah seorang lelaki yang bercakap, bagi nasihat. Dan waktu tu zaman tu kan UPSR. Ada UPSR. Waktu tu dalam kepala ni fikir satu je, nak masuk college Sultan Abdul Hamid. Masuk. Tapi problem yang paling besar waktu tu, saya ni kaki bangku dan tak erti sukan. Jadi college ni satu sekolah
dia nak sportman. Saya kata kalau mindam chess tu dia tak kira. Jadi saya ingat kalau mindam chess tu kira halal lah kan. Sukan lah juga, sukan minda kan. Tapi depa tak kira. Depa kalut rugby, depa kalut pancaragam. Saya pula pancaragam main apa? Seruling. Bukan seruling, zaman sekolah tu dia main apa? Recorder. Recorder. Penuh hekliok ya, bunyi haram tak keluar apa pun. Jadi saya ni kira tajuk sukan, tajuk bola, tajuk takraw, tajuk badminton, alhamdulillah lah kira semua jahanam lah. Kira hatta sampai hari ni pun kalau isteri kata sampai dia tak pernah jangka dalam kehidupan ni ada lelaki tak erti main bola, saya lah special. Jadi saya tak dapat untuk meneruskan cita-cita untuk masuk ke Kolej Sultan Abdul Hamid dan saya kena ada option lain. Dan tak ingat dalam 3-4 bulan sahaja yang mana Allah alihkan hati dan memberikan kesedaran dan saya terbuka hati untuk masuk sekolah agama. Itulah permulaan kepada sekolah agama. Dan bila masuk sekolah agama, pengetahuan agama yang saya miliki itu berada pada satu tahap yang sangat teruk. Sehingga saya ingat, saya masuk, waktu tu dah dapat masuk, tiba-tiba saya dengarlah 2-3 orang pelajar tengah duk bercakap. Dan dia sebut satu perkataan yang sampai hari ni saya tak lupa. Dia kata, sebut nama Khulafa' Ar-Rashidin. Masa dia sebut. Dan mereka pun bincang. Dan saya tak boleh masuk dalam perbincangan tu sebab saya tak tahu apa benda yang dia orang bercakap ni. Khulafa' Ar-Rashidin. Siapa dia? Apa dia? Sedangkan itu adalah pengetahuan yang basic. Maksudnya, siapa saja patut tahu siapa Khulafa' Ar-Rashidin. Tapi saya tak tahu. Dan itu permulaan yang saya struggle untuk menguasai ilmu agama yang saya akan memberikan masa lebih berbanding dengan orang lain. Jadi, ingat masa saya duduk asrama Mat Mahmud tu, saya ingat. Waktu tu, setiap malam, lepas maghrib, saya akan keluar, pergi menadah kitab-kitab di keliling masjid-masjid yang ada. Kadang-kadang tak makan, hanya disebabkan untuk belajar. Sebab kita tahu, bila mana kita masuk ke dalam satu tempat yang memerlukan kepada perubahan diri, kita kena memberikan sesuatu yang lebih kalau kita nak menguasai. Jadi bukannya bermaksud bila saya pergi ke Universiti Al-Azhar, kau ni sebab power keluarga pun memang daripada golongan agamawan. Tak. Saya tak ada adik-beradik, tak ada keluarga. Kok-koklah kena adik-beradik jauh jadi Tok Siak ke Tok Imam. Tak ada. Solid perjalanan sekular 100%. Itu keluarga saya. Kalau latar belakang profesional, ya boleh jumpa. Tetapi latar belakang agama, minta maaf, tak berjumpa. Tapi kalau kenal adik-beradik saya pun, kalau tengok, lainnya cara hidup dia orang. Ya, memang sangat lain. Sebab saya bukan datang daripada kelompok tersebut. Maka bila saya masuk ke sekolah menengah, saya perlu untuk memulakan tapak. Bagaimana untuk menguasai ilmu agama tersebut, sehinggalah membuat keputusan untuk pergi ke Universiti Al-Azhar. Jadi bila pergi ke Universiti Al-Azhar, alhamdulillah pada waktu tersebut, adalah benda-benda yang berlaku yang menjadikan saya dan juga teman seorang. Sekarang ni adalah doktor lah, nama Dr. Saiful Islami. Kamilah student yang paling muda yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar. Jadi waktu tu saya umur tak cukup 18. Dan waktu tu pun saya struggle. Struggle sebab apa? Nak buat pasport tak cukup 18. Jadi kena minta ayah. Ayah pula dah meninggal. Kena cari balik surat mati. Maksudnya macam-macam benda yang berlaku yang mak tak cukup. Yang itu adalah pengalaman-pengalaman permulaan untuk Universiti Al-Azhar dan dapat sambung belajar di sana dan dapat untuk duduk bersama dengan ulama-ulama di sana. Dan kalau saya melihat balik kepada perjalanan hidup saya, daripada kecil sentiasa Allah Ta'ala memberikan satu environment yang saya tidak pernah tahu apa yang ada dalam environment tu. Saya sentiasa diuji ataupun Allah Ta'ala datangkan dalam keadaan yang macam tu. Kecil-kecil, tiba-tiba kita rasa peace of mind. Ayah kita ada, kita adalah anak sebagaimana budak-budak biasa. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, no. Your father is gone. You punya mak struggle. Dulu you ada masa dengan mak dengan ayah. Sekarang you tak ada dua-dua. You sendiri. Dan saya perlu cari formula-formula macam mana aku nak survive sebagai seorang budak pada waktu tersebut. Lepas tu saya masuk dalam sekolah menengah. Yang, aku tak ada contoh ni. Hak sekolah agama nak tanya pak saudara ke mengaji sekolah agama macam, tak ada. Dan itu environment yang kedua. Saya kena hadap. Macam mana untuk saya struggle. Dan selepas tu saya masuk ke Universiti Al-Azhar. Waktu tu pun, masa umur saya 15 tahun, 16 tahun ataupun ketiga tempat, Al-Azhar University tu pun saya tak kenal. Logik lah.
Khulafaur Rasyidin pun hang tak kenal, takkan hang nak kenal. Universiti tersohor dunia tak kenal, tak kenal. Bila dah mengenjak masuk tingkatan 4, tingkatan 5, barulah dengar Al-Azhar University, Yarmouk University, Madinah University, baru nak study, baru nak kaji. Dan lepas habis Universiti Al-Azhar pun, ketika mana saya nak sambung MBA, nak pergi ke Asia School of Business dan nak sambung ke MIT, masa tu buat collaboration dengan MIT Sloan di Boston, saya tak pernah kenal MIT tu apa. Dan orang tanya, Harvard saya kenal, Stanford saya kenal, tapi kebetulan MIT tu saya tak kenal. Dan kena study. Dan mungkin ini di antara sebab-sebab kenapa bila mana berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak diketahui apa yang akan berlaku. Contohlah, kita mungkin diuji dengan COVID, tak tahu nak jadi apa ni. Kalau sekarang ni perang Iran Israel, tak tahu nak jadi apa ni. Tiba-tiba berlaku keadaan berniaga, kita mula ni tak tahu nak jadi apa ni. Maksudnya keadaan-keadaan ini mempunyai kesamaan dengan latar belakang kehidupan yang Allah Ta'ala atur kepada saya, yang menjadikan, okey, kau terjun, seolah-olah kalau zaman dulu ni kami pengakap ni, masuk hutan, nah aku bagi mancing api sikit, aku bagi peralatan asas, tali ke apa semua, aku masuk. Settle. Mungkin itulah yang menjadi formula penting kepada kita menjadi resilient, independent dan mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan cabaran dan juga ujian semasa. So Ustaz dulu Maktab Mahmud Al-Ustaz lah. Ya, di sini. So dalam masa Ustaz dekat Maktab Mahmud tu berapa orang yang dapat pergi ke Universiti Al-Azhar? Oh, masa tu saya dah tak ingat lah. Lama, cuma bila saya daripada batch yang 2 orang yang kami lompat, maksudnya kami pergi dengan batch atas lah. Sebab tu saya, kebanyakan kawan-kawan saya yang lebih tua daripada saya. Sebab saya dengan Dr. Saiful Islami tu, kami berdua yang dapat untuk melanjutkan pada usia yang lebih muda. Jadi kalau orang graduate umur 24, kami umur 22 ataupun 21, kami dah graduate. Jadi saya umur 18 dah tahun 1, 19, 20, 21. Jadi umur 21 tu, 22 saya dah dapat BA. Dia agak cepat lah, 4 tahun. Lepas tu kahwin pun cepat. Lepas tu semua cepat lah. Jadi menyebabkan dari sudut jenis, saya mempunyai kawan yang lebih dewasa daripada saya berbanding dengan rakan yang seumur. Sebab itu mungkin ini juga faktor cara berfikir saya tu lebih dipengaruhi oleh kawan-kawan yang lebih dewasa. Saya boleh duduk kadang-kadang pergi makan minum, jumpa siapa-siapa, dia kata kawan. Jarak umur 10 tahun. Jarak umur 15 tahun. Ada juga yang jarak umur 25 tahun. Kawan. Memang kawan rapat, sembang. Jadi menyebabkan saya sentiasa mungkinlah dapat kelebihan ataupun keistimewaan yang sentiasa mendapat bayangan masa depan yang lebih banyak. Terdedah. Sebab dia orang akan bercakap tentang benda-benda yang, yalah usia dia orang. Saya umur 20, tiba-tiba dia umur 45. Dia akan bercakap dalam kerangka dia 45 punya kematangan. Dan kita boleh beradaptasi. Menjadikan ini mungkin di antara faktor-faktor yang boleh membantu kita. Yang kalau kita berhadapan dengan masalah dan cabaran, jangan duduk dalam skala kita. Cuba duduk dengan skala orang yang berfikiran lebih tinggi dan lebih jauh daripada kita untuk kita melihat masalah yang berada di hadapan kita. Selalu saya buat analogi lah. Saya kata, hidup kita ni macam ni. Hidup kita ni macam kalaulah ditanya kepada kita ketika mana kita darjah 6, kalau ditanya pada kita apa yang paling kita takut, kita akan sebut kata peperiksaan UPSR lah. Paling takut lah cerita. Takut. Exam macam mana, soalan macam mana, jumpa cikgu takut. Tetapi kalau hari ini tanya kita, takut tak dengan UPSR? Kita tak takut. Sebab level kematangan kita tu, kita dah boleh hadap ketakutan pada tahap tersebut. Dalam hidup sama. Sama juga. Kenapa kita takut sekarang? Sebab ketakutan itu sebab kita rasa macam sama level. Sebab macam kita budak darjah 6 dengan peperiksaan UPSR. Tetapi kalau kita boleh menyusun minda kita, mematangkan minda kita, readykan pemikiran kita dengan pemikiran, okey, walaupun tak boleh darjah 6, kita cubalah jadi budak tingkatan 3 tengok. Sebab budak tingkatan 3 yang disusah hati PMR zaman kami lah kan. Budak tingkatan 5 yang disusah hati SPM. Dia tak kisah dah contoh UPSR ni, tak ada benda dah. Kacang je. Dia sebab ada benda yang lebih besar untuk dihadap. Itulah cara kita berinteraksi dengan diri kita dan masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan kita masing-masing. Okey Ustaz, so zaman sekarang ni based on apa yang saya dengar daripada penjelasan Ustaz tadi semua, memang perjalanan hidup Ustaz sangat tough lah.
bagi saya sendiri pun macam terpaksa Ustaz, terpaksa self-learning, self-initiative semua kan tu yang menyebabkan kita pushing diri kita tu untuk jadi lebih lagi daripada orang lain. So apa nasihat Ustaz lah dekat macam golongan-golongan sekarang ni yang memang bagi saya sangat kompetitif. Kalau nak cakap dulu yang graduate tak ramai dulu, tapi sekarang ni dah ramai yang graduate. So sangat kompetitif, untuk cari kerja pun sangat kompetitif. So apa nasihat Ustaz? Pertama, kalau nasihat ni saya selalu letak dalam pemikiran lah. Tidak ada manusia lain yang berhutang dengan kita. Maksudnya, tak ada siapa pun di sekeliling kita ni berhutang dengan kita, bermaksud dia mempunyai tanggungjawab untuk melakukan sesuatu untuk kita. Tak ada. Kita boleh hidup dalam keadaan merasakan orang berhutang dengan kita. Maksudnya, kerajaan berhutang untuk bagi aku peluang pekerjaan. Mak aku berhutang untuk bagi bantu aku duduk rumah dengan dia. Abang aku berhutang untuk make sure bagi aku peluang pekerjaan. Isteri aku berhutang untuk support aku bagi bantuan keuangan contoh. Adik aku berhutang untuk tolong aku dalam kehidupan aku. Kalau kita mempunyai pemikiran yang merasakan seluruh manusia di sekeliling kita berhutang dengan kita, kita akan ada masalah. Tetapi kalau kita ada satu pemikiran yang mengatakan bahawa apa sahaja yang diberikan oleh orang ramai itu adalah merupakan satu kebaikan kepada kita, kita akan bersyukur dan kita akan menghargai. Membuat maksud, mak kita tak perlu bantu kita apa-apa. Tetapi kalau dia bagi, kita merasakan ini satu keindahan, satu keistimewaan dan perasaan terima kasih kita tu tinggi. Pemikiran ni berbeza. Pemikiran merasakan orang wajib untuk bantu kita dan kita membenci kalau tidak menerima bantuan, ataupun kita tidak mengharapkan bantuan, tetapi kalau kita dapat, kita akan menghargai dan berterima kasih. Ini dua pemikiran yang berbeza. Sebab itu saya kata, kalau sekiranya kita nak berhadapan dengan cabaran kehidupan, kita kena letak satu setting, kita tidak perlu dan tidak ada sesiapa berhutang dalam kehidupan kita, tak ada. Hatta anak kita. Kadang-kadang bila mak-mak yang merasakan anak-anak berhutang dengan dia, dia stres. Kau dah kerja duit banyak, kenapa tak bagi duit, kenapa tak duduk dengan mak? Itu yang create konflik. Tetapi kalau kita merasakan, no, tak ada siapa. Sebab apa yang kita jaga anak kita? Sebab aku sebagai ayah, tanggungjawab aku. Sebab perasaan cinta dan kasih aku kepada anak, ini aku buat. Dan kalau sekiranya satu hari anak aku membalas jasa aku, alhamdulillah, aku bersyukur. Tetapi aku pun tak sanggup kot kalau tiba-tiba anak aku tak mampu nak jaga aku, tiba-tiba aku nerakakan dia ke, mendoakan kecelakaan, aku rasa aku tak sanggup. Generasi hari ini ataupun saya sendiri nasihat pada diri saya, kita cuba latih diri kita, kita tidak perlu menagih hutang kepada orang ramai. Kerajaan tak ada hutang dengan kita, masyarakat tak ada hutang dengan kita, kawan-kawan tak ada hutang dengan kita, keluarga tidak ada hutang dengan kita, tetapi kalau diberi, bersyukur dan berterima kasih dengan semua pemberian tersebut. Bila kita ada pemikiran yang macam tu, kita tidak ada jalan kecuali kita kena uruskan diri kita sendiri. Mungkin pemikiran macam ni, saya dah fikir, aku ni anak yatim tak ada ayah, jadi aku tak boleh depend. Kemudian, mak walaupun ada, tetapi ibarat piatu lah sebab mak ada tanggungjawab yang besar. Adik 8 bulan, lagi nak kena bagi perhatian. Jadi, saya mungkin dalam pemikiran saya, aku ni sebenarnya anak yatim piatu ya. Aku kena settle sendiri. Terpaksa. Sebab itulah, saya tak cerita, saya darjah 2 pernah kena tangkap dengan sekolah. Sebab saya jual sagon kat sekolah. Jadi jual sagon pun very simple. Dan waktu tu bukan sebab nak berniaga. Contoh sagon ni pun saya dekat lupa dah. Cerita dia hanya simple. Saya pergi satu kedai Cina tu, sagon tu sedap. Dalam bekas. Dalam dia buat dalam dekat yang tu aiskrim Malaysia saya besar. Ni ada buat dalam beg kertas panjang tu ada warna-warni. Jadi ada sagon. Jadi waktu tu tak silap saya harga dalam sekupang kot 10 sen lah. Lepas tu saya makan-makan sedap. Lepas tu saya kata, boleh ni jual ni. Nak jual kat sekolah. Saya pergi jumpa token kedai Cina. Waktu tu saya darjah 2. Saya darjah 2. Darjah 2 atau darjah 3 lah. Maksudnya budak lah lagi. Inisiatif tu ada. Sendiri inisiatif. Sebab saya tahu mak saya tak mampu bagi duit belanja. Sebab mak saya hanya bagi kat saya masa tu 3 kupang kot. Maksudnya nasi lemak 20 sen. Kadang ayak tak boleh beli. Kadang nasi lemak 3 kupang kot. Maksudnya ayak tak lepas. Kadang-kadang mak suruh bawa bekas. Sebab itu saja maksimum duit yang mak boleh bagi. Ada waktu dia boleh bagilah 7 kupang waktu tu. Duit memang tak cukup. Akhirnya saya pergi jumpa toke Cina kedai tu. Yang jual sagon. Saya habaq terus kat dia. Saya kata, aunty, saya nak berniaga. Aunty tu tengok atas bawah. Aunty kata,
You nak niaga kat mana? I nak berniaga kat sekolah. Lepas tu, apa lu mau? Kata, nanti bagilah harga special. Lepas tu, dia fikir kelik. You boleh beli berapa ringgit? Lepas tu kata, itulah nanti bagi harga, nanti baru nak sembang dengan mak. Nanti tu tak kisah. Dia bagi harga bundle. Waktu tu saya tak ingat, modal saya RM4 kot. Saya ni dengan angka 4 ni banyak cerita. Tadi 395, RM400 lah kan. Yang ni RM4 tak saya. Sebab satu sekupang, kira kalau RM4 jadi 40. Dapatlah 40 tu. Tak silap saya satu bundle tu 40. Lepas tu saya kata, okey, dia bagi harga borong dekat saya. Jadi bila dapat harga borong, tak silap saya mungkin dalam RM3.50 lagu tu lah kot. Ambil dan itulah modal pertama yang saya bawa pergi ke sekolah dan saya jual 15 sen. Saya jual 15 sen satu sagon. Dan saya maklum kat mak saya nak minta tolong buat kerja. Saya kata tolong provide dekat saya untuk bagi duit sekolah 5 sen. Balance. Sebab saya duk jangka dah nanti pergi sekolah, mana ada orang ada 5 sen. Nanti dia boleh jual 15 sen. Sama ada saya akan guna cara beli 2, 30 sen, 3 kupang. Ataupun beli 1, saya kena sediakan duit pecah. Jadi, laris. Sangat laris. Lari. Sampai kena tangkap dengan tukang kebun. Kena tangkap, kena report kat sekolah lah. Tapi waktu tu, Alhamdulillah lah, adalah cerita belakang kita settle. Satu saja tukang kebun kata, selagi mana hang punya customer ataupun hang punya pembeli tak bagi kotak sekolah, aku tak kacau. Sebab problem dia duk makan saguan, dia duk buang sampah mata. Jadi dia kena cuci. Lepas tu dia pergi report kat cikgu, rupanya ada undang-undang dekat sekolah tidak dibenarkan budak-budak berniaga. Zaman tu tak boleh. Saya dipanggil. Jadi sampailah satu tahap saya punya berniaga tu sangat laris. Ada seorang makcik mai jumpa saya, propose. Dia nak bagi saguan dia untuk saya jual kat sekolah. Jadi itu adalah perjalanan cerita yang masa saya sekolah rendah, saya mencari duit sendiri disebabkan dalam pemikiran saya tidak rasa mak saya patut berhutang dengan saya. Saya tak rasa mak menakan adik-beradik, keluarga atau siapa saja berhutang dengan saya. Dan bila saya nak duit, saya kena cari duit tersebut sendiri. Dan itulah saja benda yang saya ada untuk saya meneruskan kehidupan. Jadi, kembali kepada persoalan, mentaliti sekeliling kita berhutang dengan kita, itu adalah pemikiran yang berbahaya dan akan menghalang kita untuk mencapai apa yang kita nak dalam kehidupan. Bahkan, kalau kata kita tetap mengaku dan nak mempertahankan orang ramai berhutang dengan kita hanya akan dapat kekecewaan, kita akan panas hati, kita akan mengamuk. Sebenarnya nobody care about you. Tak ada siapa pun. Kau nak mengamuk, kau mengamuk lah. Kau nak melenting lah. Kau nak jadi keyboard warrior, hentam, maki, marah, apa semua, kau boleh buat. Tetapi tak ada siapa pun kisah dengan apa ucapan kau. Yang akan menentukan masa depan tersebut adalah engkau kena bangun berdiri untuk melaksanakan dengan sendiri. Lagi banyak kita berusaha, lagi Allah Ta'ala permudahkan, didoakan para malaikat, kita diberkati dan ada kalanya rezeki yang kita peroleh itu atas ihsan Allah Ta'ala tengok kuatnya kita bekerja. Benda tu kadang-kadang tidak ada dalam pemikiran orang lain. Kata, saya kerja teruk, saya buat kerja all out. Kadang-kadang rezeki kita dapat disebabkan kesungguhan kita tu. Itulah benda yang patut dilakukan oleh generasi pada hari ini. Waktu muda patut kerja kuat. Bukan waktu muda tu relax. Bukan waktu muda tu patut tunggu bantuan masuk. Tak. Bina pengalaman waktu muda. Graduate universiti, buat apa saja kerja. Kalau sekarang tak dapat lagi kerja bagus-bagus, tak apa, buatlah kerja apa pun. Sebab pengalaman tu, pengalaman yang akan melekat pada diri kita, yang tidak akan terpindah kepada sesiapa pun. Kita dapat pengalaman tersebut. Tak usah duk sakit hati sangatlah. Oh, aku gaji murah, dia guna tenaga aku. Yang tu pemikiran orang murahan. Sebab atas kita, sebesar mana pengalaman yang kita nak bentuk. Dan bila kita berpengalaman, kita bukan menjadi hamba kepada sesiapa. Kalau hari ini dia bayar upah murah pun, lepas ni kita berhenti kerja, dia kata apa dah. Jadi, itulah yang patut ada dalam generasi pemikiran generasi hari ini. Kalau boleh tanam, tidak ada sesiapa berhutang dengan kita. Hidup kita kena teruskan. Dan kalau ada orang membantu, kita akan berterima kasih. Akan membentuk perasaan yang kita tak benci siapa pun. Kalau tidak dia, kita akan benci mak menakan kita benci adik kita benci abang kita marah kat mak kita rasa tak puas hati. Yang kita tak tahu kekangan apa yang ada pada dia yang menjadikan dia tak boleh bantu. Kadang-kadang saya jumpa ada setengah budak-budak kata, mak saya ni pilih kasih.
Dekat abang dia bagi duit pinjam, dekat saya tak bagi. Mungkin tu model tak akhir mak hang ada. Dah tak boleh bagi. Tapi kita ambil benda tu seolah-olah mak kena be fair. Bagi kat abang kena bagi kat saya. Tapi tekanan emosi yang ada pada mak tu kalau boleh dia nak tolong semua. Tapi dia tak mampu. Ini masalah yang berlaku pada generasi pada hari ini. Kalau kita membesar dalam situasi yang diberi terpaksa, dalam keadaan terpaksa tu, so kita akan lebih bersinar lah daripada orang lain. Mungkin ada yang dilahirkan kira spoon feed semua benda kan, so dari situ mungkin dia akan jadi macam dia nampak mudah, so dia tak usaha kuat kan, so dia tak keluar daripada comfort zone dia tu. Baik, tajuk ni saya rasa kita kena buat sedikit kesimpulan lah. Sebenarnya kita akan temukan orang kaya yang spoil dan orang kaya yang berjaya. Kita temukan orang miskin yang jahanam dan orang miskin yang berjaya. Sebenarnya, yang berjaya kepada miskin dan kaya ni, mereka ni mempunyai satu kesamaan yang mereka itu sentiasa push diri mereka menjadi lebih baik. Dan mereka tidak membenarkan diri mereka berada dalam comfort zone. Dan kalau kita melihat pula, anak orang kaya yang jahanam dengan orang miskin yang jahanam sebenarnya sama. Yang ni jahanam sebab apa? Sebab dia dapat kemewahan dan dia jahanam. Yang ni dia jahanam sebab apa? Orang miskin sebab apa? Sebab dia mengharapkan kesenangan. Dia nak bantuan, kena bagi apa semua. Sebab itu kita kata dunia ni sebenarnya adil. Dia bukan membawa maksud, untunglah kau anak orang kaya, hidup senang. Tak. Kalau dia anak orang kaya yang menjadikan kekayaan itu adalah sebagai tongkat yang dia tidak bersedia untuk menerima cabaran dan tidak mau keluar pada comfort zone, tidak mau merubah menjadi lebih baik, dia akan spoil. Sebab tu ada pepatah, kekayaan, harta yang dimiliki oleh mana-mana jutawan, dia bertahan 2 generasi. Sebab masuk generasi ketiga, kedua tu dah spoil dah sebab ayah yang kaya bagi everything kat anak, dia tak pernah rasa macam mana susahnya dapat duit, bagaimana payahnya, menyebabkan dia dah jahanam. Dapat ke cucu, jahanam terus. Ini semua kaum-kaum Cina dia tahulah masalah yang berlaku, yang teruk kerja mati tulang sampai jadi billionaire, sampai ke generasi yang seterusnya, benda tu tak dapat dipertahankan. Ia bukan tentang soal kaya ataupun senang, ia tentang soal mindset yang nak membentuk diri kita. Sebab tu, bila orang kaya yang berani untuk keluar pada comfort zone dan mahu untuk cabar diri, mereka ni akan lebih berjaya lah. Sebab itu, bila keadaan macam ni, saya selalu teringat kepada satu hadis Nabi SAW. Yang hadis itu, para sahabat yang miskin ni, yang fakir, dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ahlu duthur bil ujur. Dia kata, orang-orang kaya ni, dia orang ni ada competitive advantage, ada kelebihan, dia orang ni ada duit boleh infak. Maksudnya, dia orang ni, duit banyak, bolehlah buat pahala bersedekah. Kami ni, orang miskin, kami tak ada peluang untuk buat kebajikan untuk bersedekah. Jadi tak fair. Boleh tak Rasulullah cerita kat kami, amalan yang kami boleh buat sama level dengan orang kaya. Rasulullah ajak amalan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, Nabi ajak. Jadi mereka dapatlah compensated lah, maksudnya cover balik. Maksudnya kalau sama-sama kuat ibadat, kami tak boleh buat infak fi sabilillah, orang kaya boleh infak fi sabilillah, tapi kami dapat satu amalan yang sama dengan infak fi sabilillah. Bila jadi macam tu, mereka pun happy. Tengah mereka happy-happy, rupanya hadis yang mereka jumpa Rasulullah tu bocor. Sampai kepada orang kaya. Orang kaya dengar benda tu, orang kaya pun beramal dengan amalan tu. Mereka ni pergi jumpa Rasulullah balik. Rasulullah tak aci lah. Kami hari tu pergi jumpa Rasulullah. Kami nak satu amalan khusus yang boleh lawan dengan orang kaya. Ini amalan tu pun dia tahu. Nabi kata, itulah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang nak. Jadi manusia yang mempunyai mindset yang betul, dia tak rasa lega dengan kekayaan yang dia dah infak. Dia cari lebih lagi. Nabi kata, kalau sampai ke level tu, tak boleh potong lah. Itu kelebihan ni ada kepada orang kaya yang Allah Ta'ala akan bagi kelebihan dengan kekayaan dia tu, dia boleh jadi lebih hebat disebabkan kekayaan. Ini adalah neraca yang patut kita pegang untuk menjadi manusia yang berjaya dalam kehidupan. Para sahabat, mentaliti apa? Mentaliti, aku ada kekurangan, handicap, aku tak mau kalah. Aku cari jalan. Orang yang dah sukses, tak cukup. Aku kena do more. Sebab benda yang melibatkan kebajikan, patut buat. Berbanding dengan generasi yang kalau kaya hanya menghabiskan kekayaan,
dan orang miskin yang sentiasa komplain, pertikai, meraung, meratap, mereka tu sebenarnya berada dalam satu lubuk dan kotak yang sama. Tidak ada perbezaan. Orang suka kluster. Saya tak pernah kluster. Saya nampak sama. Kita jumpa si kaya yang spoil, si miskin yang bermentaliti bermasalah, dengan mereka-mereka yang kaya yang sentiasa nak go further, dengan si miskin yang sentiasa mencari peluang, dua-dua akan sukses membawa kebaikan kepada umat dan masyarakat. Untuk Ustaz yang tadi macam mana amalan apa tadi? Amalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Yang tu lah zikir. zikir yang itu adalah zikir yang menyamai seolah-olah bersedekah Okay. bagi orang yang mempunyai duit ringgit. Jadi kalau ada orang duit ringgit, dia boleh infak bagi RM5, RM10. Kita nak bagi duit pun tak cukup, gaji pun kecil, lepas tu bulan ni pun short. Nak dapat macam mana? Buatlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Terima kasih banyak Ustaz. Okay, so kita move to next question. Lepas Ustaz di Universiti Al-Azhar, Ustaz ada masuk ke MIT kan? Ya. So boleh terangkan tak apa yang mendorong Ustaz untuk join MIT? Ketika mana ke MIT, MIT ni adalah merupakan program collaboration bersama dengan Asia School of Business yang seolah-olah cawangan MIT itu dibuka di Malaysia di bawah Bank Negara. Maka saya pun interview, masa tu 2 kali interview kot. Lebih kurang dalam 38 negara kot masa tu yang terlibat. Dan Alhamdulillah mereka memilih 18 orang dan saya terpilihlah dengan rezeki waktu tu untuk pilih. Kalau bertanya tentang kenapa saya memilih untuk ke situ, sebab saya yakin dan percaya bila mana waktu itu tahun 2019 Olive House ditubuhkan pada 2011. Jadi dah berada 2019 hampir 10 tahun lah, 9 tahun lah kot. 8 tahun lah. 8 tahun telah menguruskan sebuah perniagaan. Jadi waktu tu saya tahu kalau sekiranya saya tidak mencari pengetahuan dan ilmu baru dan juga perkara-perkara yang saya tidak tahu, saya akan duduk dalam satu comfort zone yang saya akan berasa best. Oh lah, bisnes juta-juta dah. Setahun, staff pun dah ramai, tim pun dah ada, segala-galanya is there. Everything is there. Tetapi kalau saya kekal dalam keadaan macam tu, saya tahu benda ini adalah satu benda malapetaka yang saya akan hadapi. Maka saya perlu untuk mencari pengetahuan-pengetahuan yang saya tak tahu apa yang patut saya tahu. Pengetahuan yang kita tak tahu mudah, kita boleh Google je kat sana. Tetapi ada keadaan dan masa yang mana pengetahuan tu kita pun tak tahu apa kita tak tahu. Maka kita mencari jalan untuk masuk ke dalam satu institusi yang memberikan peluang untuk spark knowledge tambahan. Waktu itu saya dinasihatkan kata go for MBA lah. Sebab business school tu memang tajuk pun untuk business school, untuk tajuk business. Maka inilah punca dan sebab kenapa saya mengambil keputusan untuk belajar. Dan waktu itu pun saya berada dalam satu keadaan, situasi yang sangat mencabar. Kalau kata mencabar tu sama macam seolah-olah cabaran bila ayah meninggal, macam mana nak teruskan kehidupan dalam keadaan ayah tak ada. Macam itulah juga. Aku ni bukan datang daripada latar belakang bisnes, bahkan saya nak kena belajar balik ni, admit apa semua ni, bukan kena belajar balik. Saya kena mula belajar. Sebab saya dulu masa di Maktab Mahmud, saya bukan kelas sains. Jadi saya tak ada cerita-cerita duk mengaji bab apa kelas, apa subjek-subjek admit ni. Jadi, keperluan bila masuk ke business school, saya kena menguasai sebab subjek yang saya nak belajar tu kena faham benda tersebut. Satu proses struggle. Tapi waktu tu struggle dahsyat lah. Dulu struggle, saya nak mengembangkan perniagaan dalam keadaan kita tidak ada apa-apa, saya perlu ihsan orang untuk bantu saya, jumpa orang untuk bantu, minta tolong. Tapi bila saya sambung MBA ni, ada kelebihan lah. Waktu tu dah CEO dah. Jadi saya latu semua staff lah. Saya tahu, hang ni hang tolong aku. Yang ni tajuk ni aku tak faham. Hang ni hang kena ajak. Hang ni aku kena tanya. Jadi saya leverage peluang tersebut dengan bahasa ala-ala macam baik lah. Saya kata kita belajar sama-sama. Sebenarnya, saya cuba untuk mengambil kesempatan dengan kelebihan yang ada kepada tim saya. Bila saya sangkut bab tajuk finance dengan account, saya cari jabatan account. Saya sangkut bab presentation, bab consultation, saya pergi cari department bahagian planning business development. Ni, hampa cerita ni aku tak faham ni nak buat macam mana, slide ni buat apa. Jadi, tanyalah tim-tim C yang ada pada waktu tu ketika saya belajar 2 tahun untuk Asia School of Business dan ke MIT, sebenarnya satu company kena belajar sekali dengan saya. Jadi Sekali baru Syidah.
Sekali lah Puan Roshidah pun terlibat sekali lah. Saya pun tak tahu ni apa dia. Dia orang pun kalut terang balik kat saya ni apa dia. Yalah saya kena berada pada mood yang aku kena faham. Dan orang yang paling aku percaya untuk terangkan adalah dia orang. Dan dia orang ni pula memang tiap-tiap hari duk ngutuk aku dah. Jadi lantaklah dia orang ngutuk. Yang penting dia orang tahu kita punya kelemahan. Engkau kutuk ke, engkau apa ke, yang penting kau fahamkan aku apa benda tersebut. Dan saya gain knowledge, information, maklumat dengan sangat banyak bila mana itu berlaku dan saya mendapat manfaat yang sangat besar lah dalam proses pembelajaran tersebut. Apa yang berlaku dekat MIT yang mengubah cara Ustaz untuk pandang kehidupan sekarang? Dia ada banyak lah. Tapi kalau selalu orang tanya, saya akan ulang benda yang sama. Masa tu saya berada dalam satu kelas accounting. Profesor pun Yahudi lah waktu tu. Profesor tu. Dia mengajar accounting. Lepas tu, faham saya bukan background accounting. Jadi nak kena faham data tersebut sampailah waktu nak periksa, nak exam. Waktu tu profesor kata, kelas aku ni, as long engkau tunjukkan kepada aku bagaimana logik engkau membawa jalan kira ataupun jawapan tersebut, walaupun jawapan itu salah, tetap dapat markah. Bila sebut macam tu, saya, lain macam pakcik ni. Mana ada lagi yang kita sepanjang duduk sekolah, jawapan salah dapat markah. Tiba-tiba ada dekat MIT ni, jawapan salah dapat markah. As long proses pengiraan itu diterangkan dengan betul. Dan proses pengiraan itu tidak perlu dan tidak semestinya kena ikut apa yang aku ajar. Kalau kau ada cara tersendiri, kau ada jalan sendiri, kau belajar dengan orang lain dan logik tu aku faham, it's okay. Bila dia sebut macam tu, adalah di antara teman-teman dalam kelas ni argue lah. Seorang dia pun ni kan geng-geng hak dalam kelas saya ni budak-budak bijak-bijak. Hak level bijak ni saya pun tak boleh faham otak dia orang ni level mana lah. Bijak sungguh. Saya, yalah, 38 negara. Jadi kelas saya tu dalam berapa ratus orang. Masa tu saya tak ingat ratus. Tapi semua ni kira saya sangat yakin lah. Saya paling tak bijak lah. Yang tu saya confident. Satu-satunya yang saya confident bila masuk MIT, dalam kelas tu kalau tanya siapa paling tak bijak, saya. Yang ada tu engineer dengan master dah, dengan 2 kali MBA sini engineer yang buka jaga Asia Korea. Ini kita top-top yang dihantar untuk belajar di, yalah, Asia School of Business dengan MIT bukan calang-calang universiti. Cuma ada Ustaz Kismeh tersesat masuk seorang. Jadi Ustaz Kismeh ni duduklah belajar. Dia orang argue. Dia orang kata, macam mana profesor? Jawapan salah tetapi masih dapat markah. Dia kata, dalam kehidupan engkau nanti bila bekerja nanti, engkau akan berhadapan dengan banyak kesalahan pada keputusan-keputusan yang dibuat. Selagi mana engkau mengetahui bagaimana keputusan itu dibuat dan logik itu masih betul, engkau boleh mengulang kepada keputusan-keputusan yang betul di masa akan datang. Kelas aku bukan hanya kelas semata-mata engkau nak datang hafal, tetapi aku nak ajar tentang bagaimana untuk faham. Bila mana engkau tahu proses berfikir tu macam mana dan result dia gagal, kau boleh proses kali kedua untuk result yang lain. Engkau boleh proses yang ketiga untuk result yang lain. Ini adalah satu pemikiran yang saya temukan hanya kepada 2 universiti di dunia yang meletakkan penggunaan logik berada pada tahap yang maksimum. Yang saya temukan hanya 2 tempat sahaja. Pertama saya temukan di Al-Azhar. Yang kedua saya temukan di MIT. Walau orang duk sebut kata ilmu agama ni ilmu yang okey kita kena terima wahyu lah apa. Tak. Al-Azhar mengajar saya bagaimana bahawa taklif kepada seseorang, taklif ni maksudnya kita dipertanggungjawabkan dengan halal dan haram apabila akal kita sempurna. Kita wajib kena semayang sebab apa? Sebab kita waras. Orang gila tak kena semayang. Budak kecil tak kena semayang. Orang tak cukup akal tak kena semayang. Sebab apa kita kena solat? Sebab akal kita sempurna. Al-Azhar memberi saya satu kefahaman yang saya nampak dengan jelas. Yes, it's a very important you kena ada otak yang waras. Kerana otak yang waras akan mengikut neraca Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Perspektif yang dibawa oleh Al-Azhar yang menjadikan saya kata, wow, rupanya lagi logik engkau berfikir, lagi waras pemikiran engkau akan seirama dengan Al-Quran dan hadis. Dan perkara yang sama saya temukan bila mana berada di MIT. Yang mana membawa bahawa
asas kepada apa sahaja pelajaran, pengetahuan adalah kefahaman dan logical thinking. Inilah yang saya peroleh di MIT dan juga apa yang saya peroleh daripada Al-Azhar University. Hanya MIT ni hanya tentang soal keduniaan je lah. Al-Azhar dia melangkah kepada soal akhirat. Jadi seolah-olah pada saya mendapat peluang untuk menggarap sebaik-baik cara untuk memperolehi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu yang saya perolehi, alhamdulillah. Macam mana Ustaz satukan dua dunia, maksudnya dari segi Islamik kan, bila dah Ustaz kat Universiti Al-Azhar, lepas tu dalam kehidupan dengan bisnes sekali, apa yang Ustaz apply? Saya rasa yang tu saya kena berterima kasih lah kepada guru-guru yang mendidik lah. Kalau kata guru saya di Al-Azhar, kalau saya sebut Syekh Ali Jumaah dan juga mungkin beberapa tokoh lah, Syekh Muhammad Nuruddin, yang mereka ni adalah tokoh-tokoh yang walaupun mereka mengajar agama dengan detail, tetapi mereka tidak pernah insult intelijen. Mereka tidak pernah menjadikan seolah-olah bila kita mendengar ucapan-ucapan tu, kan setengah kadang bila kita tengok kuliah, aku rasa ustaz ni macam bangang. Macam seolah-olah macam tu lah kan. Macam apa yang macam tak munasabah ni. Yang seolah-olah dia menjadikan agama itu sebagai push factor untuk kita ikut walaupun kita rasa tak munasabah ni. Ulama-ulama yang sebegini, ulama-ulama yang kita rasa level international ataupun level orang kata ulama sebenar, mereka ini mampu menggarap, memberi kefahaman kepada kita yang seimbang yang kita dapat. Itu yang pertama. Dan dia lebih fokus kepada kefahaman ilmu agama lah. Menjadikan kita tahu, rupanya ada 4 mazhab ni bukannya option. Dia ada logical dan reason dan hikmah dan juga ilah sebab kenapa keadaan itu berubah-ubah. Bukan yang cerita, kalau kau selesa hak ni kau ambil lah, kau selesa ni. Dia bukan macam tu. Dia ada banyak reason yang menjadikan kita akan memandang, wow, rupanya mazhab ni ada menunjukkan agama ni very super powerful. Yang kita pun tahu kalau kita berlaku keadaan macam ni, patutlah Imam Abu Hanifah kata macam ni. Berlaku keadaan macam ni, patutlah Imam Ahmad bin Hanbal kata begini. Menjadikan kita rasa tidak boleh imagine Quran mampu untuk menggarap semua perkara tersebut yang diterjemahkan oleh ulama-ulama mazhab dan kita belajar. Dan benda itu berkembang. Itu satu. Yang menjadikan kefahaman itu bukan lagi dalam proses seolah-olah menghafal. Yang tidak ada kefahaman. Yang tiba-tiba buat saja tanpa ada logik, yang tiba-tiba benda tu mungkin memudaratkan ataupun jahanam. Dan benda ini pernah berlaku. Bila mana kejadian berlaku pada para sahabat, tiba-tiba berada dalam keadaan luka peperangan, akhirnya nak berwuduk disebabkan ada sahabat yang tidak mempunyai kefahaman pada waktu tersebut, kata kena wuduk juga. Bila wuduk juga, luka kena ayak, meninggal. Sedangkan disebut waktu tu, engkau telah membunuh fulan bin fulan. Sedangkan bukan begitu cara mengamalkan agama. Walaupun wuduk itu wajib, tetapi kalau dalam keadaan engkau luka, dia ada nama dia tayamum, dia ada kelonggaran, dia ada banyak benda yang sebenarnya agama ni sangat cantik dan indah bila mana dia dikombinasikan dengan betul. Itu pertama, yang saya berkesempatan mendapat manfaat daripada ketajaman ulama-ulama seumpama Syekh Ali Jumaah dan ulama lain, Syekh Muhammad Nuruddin dan ulama lain. Dan dalam perniagaan, saya mendapat bimbingan lah. Kalau mentor saya, kalau dekat Afiat ni ataupun di Olive House, semua tahulah. Kalau orang yang selalu saya borak, nama dia Haji Kamal. Dia ni satu manusia yang don't expect mentor dengan dia ataupun duduk jumpa dia, you akan dapat spoon feed. Dia akan jahanamkan you punya logical dan akan menyusun you punya cara berfikir. Kalau kau pergi kanan, dia akan pergi kiri. Kau pergi atas, dia akan bawah. You takkan rasa convenient. Don't expect lah. Jangan duk ingat kata kalau sesuatu Haji Kamal nanti pergi cari dia. Pergi cari dia, saya tak kau lari malam jumpa dia nanti. Dia adalah satu manusia, dia akan mengasah cara berfikir. Dia akan asah. Dan saya ingat antara pengalaman-pengalaman dia yang disebut pada saya, waktu tu saya baru mula berniaga. Saya pergi masa tu rumah dia di kampung dan dia tanya saya satu soalan. Dia kata, nak tanya Ustaz Aidil soalan agama tetapi dalam practicality pelaksanaan bisnes.
Dan dia kata soalan dia tanya ni pun, dia tak perlu jawapan, tak nak jawab pun tak apa, tetapi adalah untuk saya faham dan saya cari jawapan. Dia kata, nanti bisnes berkembang, dia kata. Sekarang dia kata, tak apalah, bisnes kecil. Kecil ni kita boleh guna cash apa semua ni. Nanti bila berkembang, saya akan berhadapan dengan cabaran yang suka ataupun tidak, saya terpaksa menggunakan bantuan-bantuan bank untuk menguruskan perniagaan sebab yalah nak beli satu kontena juta-juta. Bukan isu ada duit. Kadang-kadang kita ada duit tetapi kita nak jaminan perniagaan. Kita tak berani bayar langsung dekat supplier 1 juta bagi seketul barang tak tahu sampai tak sampai. Dunia hari ni dia ada sistem. Sistem tu maksudnya kalau kita menggunakan perantara bank ataupun institusi-institusi yang terpilih, barang selamat sampai, duit pun sampai pergi. Dan dalam banyak-banyak sistem yang ada tu, ada di antara sistem tu mereka mengambil upah yang kalau sudut asas yang kita belajar, seolah-olah mereka mengambil keuntungan secara riba. Saya kena bayar lebih. Hanya untuk benda ni. Yang sedangkan benda ni dia tak buat apa-apa pun. Seolah-olah macam dia mengambil untung secara ribawi. Dan dia tanya, kalau Ustaz Aidil berhadapan dengan keadaan yang macam ni, macam mana you nak meletakkan agama dalam praktis bisnes yang dilaksanakan setiap hari? Saya rasa itu adalah merupakan permulaan kepada mengasah otak. Macam mana nak menjadikan aktiviti seharian dalam kehidupan kita, benda ni boleh menjadi pahala dan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sesi pertama tu. Dan selepas pada tu, dia kerja asak soalan ni macam tu. Dia akan menjadi kita nak kena buka kitab, kita nak kena faham kenapa buat benda ni. Yalah, kalau orang yang tak berniaga, dia mudah bercakap. Contohlah kita bercakap bahasa mudah lah kita sebut. Orang duk rasa macam bila bisnes ada staff ramai-ramai ni, kau kena jadi baik, biar je lah, staff tak okey, tak apa. Tetapi bila kita mengurus, kita terpaksa waktu ada hari kita kena buang staff. Orang rasa macam jadi orang baik ni kau ustaz, kau tak boleh buang orang. Kau biar je lah kalau dia nak berhenti. Tak. Kau nak kena mempraktiskan agama dalam kerangka menyeluruh. Yang Rasulullah tu seorang kucing tidur pun tak kacau. Contohlah kan, kalau kata kita buat gambaran. Yang punya lembut, punya menjaga hati dan perasaan. Nak solat. Tiba-tiba masa solat tersebut terdengar bayi menangis kat belakang. Pendekkan solat. Kita bila dengar kisah tu kata, ya Allah, lembutnya Rasulullah ni hati dan perasaan. Tetapi insan yang sama yang duk pancung dalam peperangan membunuh kafir Quraisy. Kita pula kata, tang sini macam ganas sangat lah pula. Karakter itu adalah karakter yang diperlukan dalam keadaan yang pelbagai. Maka, meletakkan asas-asas aturan agama yang betul pada tempat yang betul, itu juga memerlukan kepada penguasaan dan skill bagaimana untuk ia boleh dilaksanakan dengan baik. Maka, bermula pada sesi tersebut, itulah yang menjadi satu perjalanan untuk menggabungkan walaupun tindakan yang kita buat, macam mana kita nak rasa tindakan kita tu syar'i. Bila kita ingin untuk menjadikan syar'i, secara tak langsung mungkin pada pandangan orang rasa macam, this is a combination dunia akhirat. Yang pada saya tak nampak pun angle tu. Saya hanya angle pada sudut kita mengambil logik yang paling penting kepada pelaksanaan tersebut, dan pada pandangan syarak kata apa? Adakah dengan memecat ini masih lagi syar'i? Memecat ini tidak syar'i? Yalah, kalau orang yang kena pecat, bila pun dia kata tak syar'i. Confirm, mana dia kata, tak, zalim, ni ke akhirat jumpa lah, nanti kena seksa. Yalah, pada dia mesti punya benda tu kezaliman. Kita melihat pada konteks agama, yang ada waktu, kau perlu bertindak, tetapi batas agama itu menentukan ia betul ataupun tidak. Yang seolah-olah kita nanti kena pergi kat masyar ni, malaikat tanya, agak-agak hang confident tak jawapan hang jawab tu? Maksudnya hang kena pecat dia ni. Confident tak? Kalau confident jawapan tersebut, kemungkinan kalau kita tak pecat, soalan terbalik, malaikat tanya, kenapa ketika masa patut memecat individu tersebut kau tak pecat? Adakah engkau pecah amanah, tidak menjaga tanggungjawab dan amanah yang patut dilakukan, yang sepatutnya dia itu dipecat? Tapi tak pecat. Tapi kita punya pemikiran seolah-olah rasa, tak pecat tu baik, pecat tu jahat. Sedangkan realiti, tidak pecat itu adalah pemecah amanah, dan pecat itu melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Jadi kita nak imbang tajuk ni, memerlukan kefahaman dan penelitian, dan proses itu bila kita buat,
Dia memerlukan kita sentiasa berjumpa dengan guru-guru. Kita perlu membaca, membina kefahaman, understand situasi, dan ini yang membentuk kematangan kepada kita untuk menggabungkan dunia dan juga akhirat. So kebiasaannya yang lepasan daripada Universiti Al-Azhar ramai yang menjadi ustaz. So ustaz sendiri, ustaz pilih bisnes. Ya, ya. So boleh kami tahu kenapa? Sebenarnya kalau tanyalah generasi-generasi yang sama dengan saya di Al-Azhar, kalau sebut kata Ustaz Aidil berniaga ni, dia terkejut lah. Sebab semua akan faham saya ni kalau balik, sama ada saya ke universiti jadi doktor, jadi pensyarah, ataupun saya buka pondok. Itu kalau tanya kawan-kawan saya, semua dia akan kata macam tu. Keputusan untuk berniaga ni dia berlaku dalam tempoh yang sangat dekat, pendek, last minute. Dan tak ramai orang tahu. Hanya orang tertentu yang tahu. Adalah banyak-banyak faktor yang berlaku. Kenapa saya memilih untuk berniaga? Kerana pada waktu tu saya memang mempunyai 3 pilihan. Sebab saya tanya pada diri, waktu tu masa masih di Mesir ataupun di Al-Azhar, duk tanya, aku balik ni aku nak berjuang atas medan apa untuk berkhidmat kepada ummah. Bukan cerita berkhidmat pada ummah ni ala-ala macam baik sangat, tak. Cuma kita ada satu perasaan yang merasakan bila kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita datang dengan tanggungjawab. Tanggungjawab tu kena buat. Jadi tanggungjawab kena buat tu macam kita ada anak, kita ada tanggungjawab kena didik anak. Kita ada isteri, kita ada tanggungjawab. Kita kena tarbiyah isteri kita. Tu tanggungjawab. Jadi bila kita ni menjadi manusia dan keluar Al-Azhar, kita ada tanggungjawab yang engkau kena berdakwah. Kalau tidak, yang kau belajar ni berdosa habis. Itu pemikiran yang ada pada para ustaz lah. Jadi para ustaz ni dia ada satu pemikiran, no. Kau belajar, kau faham agama, kalau kau tak sampaikan apa yang kau belajar, mati nanti siap lah, kena soal mati lah kau. Jadi more tu takut daripada ala-ala hero Melaya lah. Dia bukan cerita hero ala-ala nak berdakwah kat ummah, nak selamat. Tak ada. Dia more kepada takut. Jadi kita rasa kita nak kena bertanggungjawab. Sebab tu kadang macam guru Quran, dia kalut nak ajak orang, dia nak ajak juga siapa pun dia nak ajak. Sebab dia takut ni nanti akhirat kena tanya. Jadi bila saya juga berada dalam keadaan yang sama, saya kata nak kena do something. Saya nak buat apa? Takkan aku. Dan saya pun waktu cuti ada balik kena mengajar masjid-masjid, baca khutbah. Jadi kita go through the process, nak tengok rasa. Waktu tu saya mempunyai 3 pilihan. Pilihan pertama, saya rasa kalau nak membawa impak agama kepada masyarakat, saya ada 3 landasan. Pertama mungkin landasan politik. Masuk parti ke mana ke, maksudnya bina negara, mungkin jadi wakil rakyat ke, wallahu alam lah. Ala-ala macam tu lah. Itu satu platform. Bila evaluate platform tersebut, duk tengok-tengok gaya kalau masuk politik ni, bila naik atas ni jahanam dulu sebelum boleh buat baik ni. Awal itu semangat lah. Awal itu semangat. Jadi saya kata, tak jadi kot. Tak jadi politik. Walaupun saya terlibat dengan gerakan-gerakan pengkadiran ke arah tu. Jadi memang detail ni tahulah semua. Ke arah tu lah konon-konon. Satu hari, one day, tak tahulah jadi wakil rakyat ke, jadi pejuang biasa ke, ataupun jadi menteri ke, konon-konon lah kan. Akan melalui jalan tersebut. Itu satu pilihan. Yang kedua, saya ada pilihan. Mungkin saya boleh bawa impak kepada ummah dengan pendidikan. Maksudnya, mungkin saya jadi pensyarah, mungkin saya buka pondok. Tetapi saya ada satu masalah yang bila saya melihat masyarakat ni, bila dia dididik, dia dengar apa yang disampaikan, lepas tu aku buat, aku tak mau buat, lantak. Saya ni pula jenis cepat panas telinga. Kalau contoh-contoh kita ajar, okey, amalan yang baik adalah amalan kalau kita boleh balik buat solat sunat tawabin ataupun kita solat berjemaah, dengar tu ramai-ramai dengar, tak apalah kalau aku nak solat jemaah, aku semayang, kalau aku tak mau, tak mau. Saya tak tahulah jiwa tu tak boleh duduk dalam environment ni macam tu. Maksudnya, saya rasa macam waste of my time. Aku cerita punya bagus ni, ataupun aku sampaikan maklumat yang power, hampa buat tak tahu ya. Tak apply pun. Jadi saya rasa macam, aku rasa macam bodoh. Walaupun kawan-kawan nak nasihat, kawan kata, hang susah apa Aidil? Pahala dah dapat, hang dah mengajar. Itu atas mereka. Satu hari mereka beramal, akan dapat. Saya kata betul, ucapan tu betul. Betul, pahala tu tak dapat. Don't worry. Tapi saya tak boleh kalau benda tu tak bertindak. Menyebab saya rasa, saya ni tak sesuai kot untuk jadi terang mengajar. Sampai tahap kadang-kadang ingat guru saya tu, Syekh Nurdin,
Maisua hantar wakil bagi tanah. Ada orang nak bagi tanah untuk saya buka pondok. Saya kata, tak kot. Saya pernah ada isu bersama dengan Dr. Abdul Aziz Hanafi, macam ayah angkat saya lah, profesor. Minta untuk saya masuk universiti, siapkan PhD, jadi pensyarah kat situ, dia nak bimbing dan dia nak bawa dalam program-program bersama dengan dia. Saya rasa bukan jiwa saya kot. Akhirnya saya mendapati bahawa platform yang ketiga, platform ekonomi ataupun berniaga. Platform ekonomi dan berniaga ni, semua benda yang saya nak buat tu boleh buat mengikut tahap dan kesesuaian. Bila kita berniaga, kita akan duduk dalam environment bersama dengan tim kita yang memang nak melaksana. Dan mereka hanya perlu untuk dilengkapkan dengan pengetahuan, dengan kesungguhan, dengan cita-cita. Seolah-olah, bila berniaga ni saya dapat semua. Kepuasan tu ada. Yang politik yang saya nak dapat, yang pendidikan yang saya nak pun dapat. Seolah-olah di bahagian ekonomi ni dia bagi. Sebab bila kita duduk, kita akan ada tim. Tim, you kalau nak jadi individu yang berjaya, you kena ada sistem macam political punya group. Mana boleh main buat kerja ikut dan seorang-seorang tak boleh. Dia kena ada structure, kena ada sistem, kena ada target, dia kena ada objektif. Maksudnya dia akan jadi sebuah negara yang kecil. Seolah-olah mentadbir negara juga, tetapi negara hang lah. Seolah-olah macam itulah. Berbanding konon-konon dulu yang jadi ahli politik nak jaga Malaysia lah contoh. Tak payah. Yang tu biar kat mereka. Hang buat negara hang saja. Dengan tim hang. Dan bila tim hang nak menjadi seorang yang sangat berjaya, hang kena mendapatkan tim yang mereka ini sangat dahagakan menjadi manusia yang lebih baik pada versi mereka masing-masing. Jadi pada saya, mudah. Siapa tak mau jadi lebih baik, siapa tak mau belajar, siapa tak mau approach new venture, siapa tak mau keluar pada comfort zone, aku buang semua. Settle. Aku cari version macam tu je. Versionnya, hang mau tak jadi versi diri hang yang lebih baik? Bukan suruh support saya, tak. Tak payah. Hang tak kenal pun aku. Aku pun tak tahu hang akan kerja dengan aku sampai bila. Aku tak tahu. Tetapi apa yang aku boleh manfaatkan adalah, as long hang cuba jadi individu yang lapar menjadi manusia lebih baik, aku tahu impak tu akan sentiasa berlaku. Dan knowledge tu sentiasa berlaku. Sebab tu, saya wajibkan dia orang belajar KPI dekat Afiat dengan Olive House ni. Dia ada KPI. Walaupun boleh buat kerja bagus apa semua, tapi kalau KPI belajar tu tak selesai, lepas tu mengajak balik tak selesai, ataupun tak approach benda baru, jahanam KPI. Sini kalau datang nak bekerja, hanya semata-mata bekerja nak duduk saja, buat kerja takat disuruh, tak ada. Mati. Arwah kot jalan dia. Sini tak boleh. Sini, otak capacity kena guna apa habis. Lepas tu hang kena push diri hang jadi versi hang yang next. Bukan suruh jadi orang lain. Bukan kata nak suruh, jadi fulan bin fulan. Tak. Yourself. Version. Maksudnya kalau hari ni hang boleh langkah 3 tapak, esok aku nak tanya, boleh naik 4 tapak tak? 5 tapak tak? 7 tapak tak? Tapi kalau hang abang kat aku kata, aku ni main dengan pengalaman yang lama, dulu aku ada pengalaman kat luar, aku nak bagi pengalaman ni je. Kata bye-bye, keluar. Bye-bye, aku tak mau. Walaupun pengalaman hang melangit tinggi, aku tak mau. Aku tak teringin pengalaman hang. Aku hanya nak hang adakah manusia yang sentiasa hungry to untuk improvement, for improvement ataupun untuk moving forward. Bila ini berlaku, saya dapat on the knowledge side. Jadi menyebabkan mereka ni pun suka belajar, mereka suka baca buku, mereka pun suka pulun, mereka suka masuk. Kemudian keuntungan daripada perniagaan ini boleh membawa impak kepada ummah. Selain daripada kita bayar cukai itu memang guna untuk pembangunan negara. Kalau kita jadi wakil rakyat, kita perlu dana juga untuk kita bawa pembaharuan. Saya duduk di sudut sebaliknya. Maksudnya, aku nak terlibat dalam memberikan dana kepada pembangunan negara. Sebab kita bayar cukai. Cukai inilah buat jalan, cukai inilah bayar gaji, cukai inilah segala hak berlaku kat dalam dunia ni, semua pada cukai, dan kita ada satu lagi, kita mengeluarkan zakat. Maka, saya seronok untuk buat benda tersebut, untuk menyumbang pada sudut tersebut, bahkan sebahagian daripada keuntungan kita boleh pilih untuk buat kebaikan. Bermaksud, Afiat Olive House, kita ada Afiat Jariah, Yayasan Jariah Afiat. Maksudnya, sebahagian di antara keuntungan tersebut perlu untuk dimasukkan kepada Yayasan Jariah Afiat, dan mereka ini melakukan kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh yayasan tersebut. Jadi bila ini berlaku, saya merasakan pilihan saya untuk berniaga adalah pilihan yang menyeluruh, yang membagi semua impak yang boleh. Berbanding kalau kerja kerajaan,
Kita terpaksa ikut undang-undang dan regulation. Hang tak usah duk angan-angan cita-cita. Tiba-tiba nak pergi jumpa bos. Bos boleh tak? Kita tarik 10,000 bulan ni, kita pergi tolong fakir miskin apa. Buat hang kata, hang diam, hang buat kerja hang, sudah hang balik. Tu kerja kerajaan. Bukan kata kerja tu tak okey. Mulia. Itu juga mencari rezeki halal. Itu membawa kebaikan. Mulia. Hanya bercakap tentang cita-cita. Saya merasakan saya ingin untuk menyumbang dalam kerangka tersebut. Bahkan saya akan rasa satu keseronokan. Bayanglah kalau kata cerita Yayasan Jariah Afiat tersebut membawa kebaikan dan memberi impak yang sangat besar. Sebab Yayasan Jariah Afiat mengeluarkan ramai orang daripada kepumpuan kemiskinan, membantu orang untuk berniaga, membantu orang untuk keluarkan zakat, bantu orang untuk bagi rezeki pada mereka, yang mana apa sahaja yang dilakukan oleh Yayasan Jariah Afiat itu adalah contribution kepada seluruh ekosistem Afiat dan Olive House. Secara tak langsung, saya dah buka satu passive account untuk semua orang. Jadi walaupun kita duduk kat department mana sekalipun, sebenarnya role kita adalah penyumbang kepada apa sahaja nilai yang dibawa oleh Yayasan Jariah Afiat. Maka itu adalah pahala akhirat kepada semua tim yang ada dalam Afiat. Maka saya rasa itu adalah ruang yang ingin saya bersungguh-sungguh dan menjadikan saya sentiasa bersemangat bangun tidur untuk bekerja kuat, walaupun mungkin pada sudut pendapatan dah tak perlu. Setengah orang kalau berniaga, dia nak kaya ya. Habis dah kaya buat apa? Dia rasa nak enjoy life. Saya rasa macam hidup tu macam satu tak ada purpose mungkin, ataupun rasa macam cepat sangatlah climate. Macam climate ni cepat sangat. Lepas tu enjoy naik kapal terbang lagi kan, tengok geng muda ni kan, nak business class lah, tengok gambar lah, lepas tu nak makan restoran mewah lah, lepas tu nak enjoy life lah, tunjuk habis dalam Facebook. Saya tak value benda tu, walaupun yalah kita travel mana-mana pun business class tu benda biasa lah. Kita takkan tayang. Sebab kita nak habaq kata itu bukan ultimate kepada tujuan dan maksud kita. Ada benda yang lebih besar. Benda beyond that. Hidup ni bukan hanya semata-mata untuk you satisfied you punya personal interest. Walaupun itu bukan salah. Saya duk kata, ustaz marah ke orang naik business class? Tak, saya pun naik business class. Saya pun duduk hotel 5 bintang. Saya pun pakai kereta-kereta mewah. Ya, saya buat. Tetapi saya tidak pernah perbanggakan benda tu pada orang ramai. Dan saya maklum pada tim-tim saya. Dan tim-tim saya pun, mereka nak bangga, hak mereka pun tak boleh. Sebab aku yang cerita pakai BMW 7 Series pun tak tunjuk. Hang takat pakai kereta murah pada aku nak tunjuk. Jadi, itu memberi satu mesej supaya kita tak perlu untuk berbangga dengan apa yang kita miliki. Kita bangga kepada value yang kita bawa kepada masyarakat dan umat. Kita bangga dengan kebaikan yang kita buat. Kita bangga dengan kebajikan yang kita buat. Kita bangga untuk perkembangan perniagaan yang kita boleh bagi manfaat. Yang kita duk jual minyak zaitun, bagi jaga kesihatan orang. Kita perkenalkan makanan yang berfaedah. Kita ajak orang untuk berniaga. Kita perkenalkan apa misi visi Olive House dan Afiat. Ini pada saya yang mendekatkan jiwa saya untuk bekerja kuat, sekuat mungkin, yang tidak lagi melihat kepada numbers keuntungan. Jadi kita dah nombor keuntungan ni bila dia sebut, ya okey, lepas tu lupa api. Dalam kepala ni pesumo. Kita nak kerja lebih lagi. Sebab kita ada purpose yang lebih besar. Jadi sebab itulah saya memilih jalan perniagaan, sebab dia memberi segala-galanya yang saya cita-citakan dalam hidup, dan saya boleh buat benda tersebut dengan sebaik mungkin. Tak okey, kita tukar. Buat balik. Lepas tu tak kena, hari ni kita buat undang-undang, tanyalah tim-tim C dalam Afiat dan Olive House, how dynamic benda tu berlaku. Dan dynamic tu hanya akan sesuai dengan jiwa fighter yang saya sebut tadi tu. Jiwa nak jadi lebih baik, jiwa nak belajar lagi, jiwa nak kerja benda lebih baik, nak menjadi pahala. Mereka tu akan sesuai. Lain pada tu akan kata, dia ni ustaz gila kismih mana, tekan orang buat kerja sampai tak kira masa, lepas tu buat apa benda pun orang tak tahu. Itu adalah persepsi yang berbeza. Pada saya, grup ini segmen saya yang menepati yang saya perlukan untuk membawa kebaikan dunia dan akhirat dalam versi saya sendiri. Dalam dunia yang serba moden ni lah kan, ramai sangat yang putus asa, banyak sangat dekat dalam news semua tu kan, macam kes bunuh lah, kes macam-macam lah yang berlaku disebabkan tekanan-tekanan hidup sekarang ni kan. Lepas tu cepat koyak semua tu kan, and then cepat melenting. So apa pandangan Ustaz? Emosi manusia ni benda normal bila kita merasai semua bentuk emosi dan perasaan. Masalah yang kita kena kawal adalah emosi yang berlebihan. Maksudnya
Sebagaimana kita tidak boleh sedih melampau, kita pun tak boleh bergembira melampau. Sebenarnya ini adalah merupakan emosi-emosi Allah Ta'ala letak dalam diri kita. Normal benda tu. Jadi ada orang ada waktu rasa sedih, ada rasa gembira, ada rasa suka, tak suka. Ini adalah perasaan-perasaan normal. Apa yang berlaku dalam senario kita pada hari ini adalah bila mana kita berada pada situasi kadar emosi kita tu melampau. Kalau sekiranya contoh, bila kita marah ni lacak. Bila gembira ni pun, gembira tak sangka-sangka. Bila kita sedih tu, sedih sangat-sangat. Melampau ni yang berbahaya. Sebab itu, bila mana kita berada dalam apa keadaan sekalipun, kita kena berusaha untuk menjadikan ia berada pada tahap yang paling sederhana. Sebab itu, kalau hadis kan bercakap, kalau berlaku kematian, tak salah kita menangis. Tapi jangan niyah. Jangan sampai meratak-ratak, pulak baju hempas kepala, matilah aku, lepas tu maki hamun marah Tuhan. Sebenarnya benda ni dah berada dalam banyak konteks dalam Quran dan hadis. Menceritakan bahawa it's okay untuk kau gembira, jangan over. It's okay kau bersedih, jangan over. Senario itu berlaku juga pada zaman hari ini. Iaitu bila mana kita berada dalam satu keadaan, kita tidak berjaya untuk mengawal, untuk mengamankan perasaan-perasaan tertentu kita. Yang ni yang keluar istilah koyak lah, sagi lajak bunuh diri lah, kelak tangan lah, tekanan lah, mental health dan seumpamanya. Dia ada beberapa cara untuk kita atasi. Pertama, kalau secara logik akal manusia ni banyak bantuan. Kita boleh duduk bersama orang yang lebih berpengalaman. Maksudnya, kalau kita baru hadap masalah tersebut, pergi jumpa orang yang lebih berpengalaman yang insya-Allah mereka juga mempunyai pengalaman. Fasa yang kita lalui, dia juga lalui. Generasi hari ini, mungkin kita tidak banyak bergaul dengan orang tua-tua. Kita kawan sama-sama kita. Menyebabkan kita tertinggal sikit wisdom tajuk tu. Tiba-tiba, baru kahwin, dapat anak, esok tu tak boleh tidur malam. Habis ni, esok ni, bergaduh dengan isteri, gaduh dengan kawan kat pejabat, social media upload, anak aku teriak, apa salah aku lah, apa semua tu. Sedangkan kalau orang tua-tua duduk dengan orang tua-tua, bila dapat anak, buat bergurau je, jumpa kita kadang, siap dah, minggu ni tak lena lah hang. Kita pun, ya kau macam tu. Menyebabkan pergaulan itu ataupun wisdom tersebut membantu kita untuk ready kepada masalah-masalah yang akan kita hadapi. Kadang-kadang, bila baru nak kahwin, tengah duduk zaman cinta, syok sangat. Orang tua-tua jumpa, jangan syok sangat, tak bau kentut lagi. Bahasa-bahasa tu. Nak abang kata, hang tak jumpa lagi benda buruk. Jangan terlampau happy. Walaupun hang tahu inilah pasangan pilihan, inilah jejaka idaman, inilah kekasih hatiku, inilah wanita impian. Ya, betul. Tetapi, wisdom orang lama tersebut memberikan beberapa petua kepada kita untuk kita kontrol emosi kita. Ini benda yang generasi hari ini kurang. Jadi kalau nak membantu diri kita untuk mengawal emosi kita secara duniawi, sebenarnya duduk bersama dengan orang yang lebih berpengalaman boleh bantu kita. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tak nak golongan macam tu, pergi jumpa profesional. Zaman sekarang ni banyaklah terapis lah, apalah, tapi kos mahal lah. Kena bayar, menyebabkan perlu ada sedikit investment. Ataupun mungkin dengan membaca. Cari tentang masalah sebab kita ni manusia dah hidup kat dunia ni beribu tahun. Kita bukan yang pertama hadap benda tersebut. Bermaksud, apa sahaja yang kita rasa, pasti ada orang lain yang pernah melalui dan mempunyai beberapa option macam mana untuk hadapi. Baca. Ni ada 3 cara dah ni. Berjumpa dengan orang yang berpengalaman, cari pakar dalam bidang untuk mengurus emosi, membaca untuk tajuk yang berkaitan. Untung orang beriman ni, dia ada satu lagi. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Allah Ta'ala tidak akan meletakkan sesuatu kecuali satu ujian yang kita mampu hadap, cuma kita kena buat adjustment dan alignment. Dia bukan kata boleh hadap ni maksudnya bila ada ujian, tak apa, main ujian, duduk saja. Tak. Bila Allah Ta'ala datang tu, dia datang variable untuk kita berubah. Macam kita bawa kereta, tiba-tiba ada kayu. Nak abang kata suruh elak. Nak suruh kita bawa kereta pergi tepi. Jadi adjustment tu yang Allah Ta'ala nak. Jadi bila datang ujian, Tuhan nak datangkan kita kepada beberapa ujian. Kita cuba masuk kepada konteks realiti
dunia berkejaya contoh. Saya dapatilah orang yang diuji dengan contohlah kena maki dengan bos ni, contohlah kan, adalah orang yang paling pantang kena maki. Benda yang kita tak suka itu kita kena. Tiba-tiba dia ni, saya kena jumpa ni, Ustaz saya tak apa, benda lain saya tak apa, tapi cerita maki ni saya tak boleh lah. Dan benda yang selain pantang, maki. Saya akan jawab, inilah kelemahan hang. Cuba kita betting, jom kita betting. Hang cuba berada dalam satu keadaan emosi yang maki tu dah tak ada value dah pada diri hang. Dan waktu tu, tak ada orang dah maki hang. Environment, suasana yang kita duduk, sebenarnya adalah refleksi kepada tindakan kita. Sebab, bila kita kena maki, kita react, orang maki tambah lah kot. Tetapi kalau kita ni jenis maki, tak makan saman, kena maki macam tak ada kisah buat kerja macam biasa, ialah bukan kata kita tak ada perasaan. Tetapi maksudnya benda tu bukan satu burden yang besar. Maksudnya, dia ni maki, he's a bad person. Yang tu confirm, dia orang yang teruk. Tetapi janganlah dia teruk tu sampai kita pun teruk juga. That's the problem. Dah dia maki, tak apalah, kita set dalam kepala otak, dia ni memang kaki maki, mungkin bini dia cerkah dia kat rumah ke, ataupun ada kawan cari pasal dengan dia ke, ataupun barang kesayangan dia rosak ke. Jadi kita reason lah whatever, sedangkan kita sebut dalam diri dan pemikiran kita, nothing to do dengan kita. Itu masalah. Benda yang kita patut belajar adalah, apa yang berlaku ni what for me, untuk aku jadi lebih baik. Oh, maybe this type of boss yang maki dia ni agak power yang aku tak boleh handle. Aku cuba nak handle. Adakah aku dengan handle sama ada aku ni tak kisah dengan maki dia, ataupun aku ada cara macam mana untuk buat dia tak maki aku dah, tapi lepas ni dia sayang aku. Itu growth yang kita nak. Tetapi kalau kita menganggap apa sahaja yang berlaku itu adalah serangan dunia untuk memusnahkan kita, kita masih lagi duduk dalam mentaliti yang seolah-olah dunia itu berhutang dengan kita. Kita rasa orang wajib hormat kita, orang wajib layan kita, orang wajib bagi segala-galanya. Itu mentaliti manusia berhutang dengan kita. Tetapi kalau kita berada dalam keadaan, aku dah masuk kerja, aku nak cari rezeki yang halal, aku nak buat kerja sebaik mungkin, dan aku tahu pasti ada noise. Dan noise tu selagi mana berada pada tahap yang good for me untuk aku growth, it's okay. Tetapi kalau sampai level merapu sangat, ada pilihan pergi tempat lain lah. Sebab yang duduk kat environment macam tu, yang contohlah, ada environment yang duduk, geng pejabat tu, dia orang suka bercakap bahasa-bahasa kotor dan suka ganggu secara seksual perempuan. Yang tu not so good environment. Tu kenapa yang kita nak duduk kat tempat yang macam tu? Tetapi ada masalah yang kita berlaku adalah emosi manusia. Yang dia ni bukan maki tiap-tiap hari pun. Tapi ada hari otak dia masuk ayat. Maki. Apa yang aku boleh gain? Dan ada waktu dia ni is very nice person. Tetapi ada waktu bila buat kerja dengan dia, kita tanya dia kerja nak mengamuk. Selalu okey je kita tanya. Tapi mengamuk. Dan bila dia mengamuk, pasal apa yang kita nak koyak? Apa yang kita boleh gain daripada dia mengamuk tu? Rupanya akak ni ada hari dia pun naik angin juga. Dan kita belajar untuk berinteraksi yang dia pun manusia. Bukan dia orang yang berhutang dengan kita. Tapi mentaliti orang berhutang dengan kita, kita akan rasa, no akak, you patut berperanan sebagai akak, you layan kita orang elok-elok, you tak boleh marah-marah. Hang siapa? Sedangkan sebagaimana hang itu komuniti masyarakat, dia juga komuniti masyarakat. Dia striving untuk buat yang terbaik. Ada kala tergelincir. Dan kita pun cuba buat yang terbaik dan ada kala tergelincir. Ketika orang lain tergelincir, kita patut belajar bagaimana untuk memanfaatkan benda itu untuk kebaikan kita. Rupanya, akak ni kalau petang-petang jangan tanya soalan kat dia. Dia makan tebuan. Dia tanya. Tanya pagi je. Atau pagi, bila dia tengok kita ni macam, dia ni aku duduk mengamuk ni, dia pun lagi, minta maaf lah kadang-kadang naik angin kat hang. Kau orang tua-tua macam tu. Kalau bila kita tidak melawan, kadang-kadang mereka berlembut. Yang aku ni selalu lepas kat hang.
Aku tu lah bila aku marah aku nampak hang je nak lepas. Aku minta maaf lah, tak apalah bila-bila aku belanja hang makan. That's how kita communicate dengan masyarakat dan membina kematangan kita. Berbanding yang kita menjadikan segala apa yang berlaku adalah merupakan serangan peribadi, maka itulah koyak, itulah cerita kita beremosi, yang mana semua benda tersebut yang saya kategorikan adalah emosi yang berlebihan, yang kita tidak mempunyai solusi macam mana nak handle. Untuk handle benda tersebut, saya sebut dah tadi, ada 4 cara. Sama ada kita duduk dengan orang yang berpengalaman, sama ada kita duduk dalam keadaan boleh untuk kita membaca, ataupun kita jumpa pakar-pakar, ataupun kita menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai satu sandaran untuk menyusun emosi kita. Dia yang ciptakan kita dari mula kita beranak sampai kita besar makan cukup. Pasal apa yang susah hati hak cerita lagi 5 tahun ke depan makan ni cukup tak cukup? Kita suka susah hati tajuk macam tu. Oh ni jadi apalah ekonomi Iran. Mai jadi anxiety, Iran jadi apa? Sat-sat, umur hang berapa? 35 tahun. 35 tahun hang hidup elok, gemdut lagi tambah pula. Kalau nak bagi sakit hati lah kan. Tembun pula tambah lagi. Besar lagi. Yang hang duk susah hati perang baru sebulan ni pasal apa? Yang hang susah hati benda sebulan, hak 35 tahun Tuhan belah hang elok, yang macam-macam cabaran ada, benda tu hang tak bersyukur. Susun pemikiran untuk mengenang kesyukuran-kesyukuran dalam perkara yang di luar kawalan kita. Hak ni cerita pergi jumpa PMX pun, tanya Perdana Menteri pun, dia pun tak tahu jadi apa. Dia tak tahu Israel esok nak tembak apa, dia tak tahu Lebanon, dia tak tahu. Dia pun sama dengan kita. Silap-silap, kita duk mengamuk anxiety, dia pun anxiety. Cuma mungkin dia pun ada penasihat. Dia pun telan ubat sama nak dengan orang lain. Telan ubat penenang disebabkan masalah yang berlaku. Jadi kita bila berada dalam keadaan macam tu, Allah mengajar kita, sebagaimana hidup aku yang 30 tahun yang lalu aku serah kepada engkau untuk mengatur dan engkau bagi banyak nikmat. Dan aku yakin dan percaya engkau juga boleh melakukan perkara yang sama di masa depan. Tetapi aku juga tahu engkau akan uji aku dengan perkara-perkara untuk menjadikan aku lebih matang, lebih kuat, lebih bersedia, dan aku terima benda tersebut. Bantulah aku untuk hadapi benda ini dengan sebaik mungkin. Itu patut jadi doa kita. Bukan mengharapkan kepada manusia. Sebab bila kita harap pada manusia, susah hatilah. Gaji laki aku 2,000, gaji aku pun 2,500, campur 2 dengan naik ni tak cukup. Aku nak minta kat siapa, mak aku pun susah. Yang tu jadi serabut. Hang anak dah 3 kot. Hidup elok kan? Pasal apa hak sebulan ni menyebabkan hang rasa hidup hang akan jahanam habis? Tak. Serahkan kepada pemilik kuasa yang mutlak, yang atas lagi pada Israel, atas lagi pada Amerika, atas lagi pada Iran, atas segala-galanya, iaitu pencipta manusia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni generasi hari ni mungkin kurang sebab kita rasa apa kita buat itu kita dapat. Ada benda yang kita tak buat mana Tuhan bagi rezeki. Ada benda kita usaha kau-kau tak jadi pun. Tak izin. Ada benda yang kita tak buat apa, tiba-tiba dapat. Tapi yang kita tak buat apa-apa dapat, tak terima kasih. Waktu pulun buat macam-macam tak jadi, hari sentak. Come on lah. Hari tu banyak benda hang tak buat apa dapat. Takkan tak boleh let go kot. Tajuk yang hang do buat kerja kau-kau ni tiba-tiba tak dapat. Ini adalah kematangan. Bermaksud ada give and take. Oh, mungkin usaha aku hari ni bayar balik kot. Hari tu aku tak buat apa pun dapat. Allah Ta'ala cuba nak ajak kita untuk matang dengan proses kehidupan. Jadi kalau mengulas tentang generasi hari ini, saya rasa mungkin inilah benda-benda yang patut dibuat. Yang patut untuk kita belajar. Dan kita pun, kalau itu kita terima, malam tidur pejam je lah. Kalau kata takdir esok meninggal, urus cara meninggal. Kalau kata hidup, urus cara hidup. Dan itu aturan kita. Dan kalau kata kita perasan, contoh ada setengah orang kata, Ustaz, saya anak-anak kecil lagi lah apa. Ni, cuba pergi tengok berapa ramai yang mak-mak bela anak-anak sampai besar, anak jadi penyamun. Berapa ramai yang tiba-tiba mak meninggal, anak berjaya. Mungkin Allah Ta'ala nak atur macam tu. Jadi jangan buat kerja Tuhan. Buat kerja kita. Allah Ta'ala atur macam mana kita tahu. Itu aturan yang paling baik. Dan accept. Cuma minta ke Allah Ta'ala bagi ketenangan hati, bagi kerajinan, bagi kesungguhan untuk aku melaksanakan perintah dan maksud yang engkau mahu aku lakukan perkara tersebut. Kalau itu berlaku, insya-Allah Gen Y ke Z ke Alpha ke apa ke, tajuk-tajuk yang sama aja. Tajuk dekat mind setting. Kebergantungan
Ya. dekat dia. Ya. Bergantung pada Allah Ta'ala. Itu option yang keempat lah. Kalau kata nak guna option yang 3 awal, dipersilakan. Pergi jumpa orang-orang yang berpengalaman untuk memberikan nasihat dan wisdom. Jangan pergi jumpa orang kalut sama naik. Sehari main pergi jumpa Lagi kata, jumpa kalut. kata saya anxiety lah. Aku pun anxiety. Aku pun anxiety. Itulah. Apa Lepas tu tak pakai jadi? duk kongsi lawan anxiety. Yang tu menjahannamkan lagi kehidupan lah. Sedangkan banyak saja orang-orang yang realistik. Dia bukan tenang tu, jenis tenang ada kategori. Mai ni jadi macam ni. Tak tahulah aku duk cakap. Yang tu ambil pot. Yang tu dia tak bijak. Banyak orang-orang yang bijaksana yang mereka struggle, mereka pun ada cabaran, tetapi mereka boleh mengatur untuk keluar daripada struggle itu yang menjadi pedoman kepada kita. Benda tu kita boleh buat. Macam pandangan Ustaz kan, adakah disebabkan social media, terlalu banyak macam scroll social media yang menyebabkan dia berasa anxiety tu? Sebab kan kalau dekat social media macam-macam kan. Betul. Lepas tu satulah daripada konteks sudut geopolitikal ke apa kan. Lagi satu daripada sudut macam kawan-kawan ke ataupun circle kita. Oh dia ni dapat lebih, oh dia ni dapat something apa semua. Oh, aku tak dapat, so dia rasa kurang. Adakah sebab tu juga? Faktor social media itu pun dia dipengaruhi juga atas faktor mindset kita. Sebab contohlah, kalau tiba-tiba ada hari ni saya dengan seorang lagi Gen Z lah, tiba-tiba ada orang masuk, tiba-tiba orang tu main kata kat saya, hang bodoh lah Ustaz. Saya tak rasa apa-apa sebab saya kata, hang siapa nak nilai aku cerdik atau bodoh? You are nobody. Sebab itu mindset saya. Dengan kawan ni, kena kata bodoh, melonting, mengamuk, kata apa semua. Reaksi itu berbeza kepada ucapan yang sama. Jadi kalau kita bercakap benda yang berada di social media, dia itu bergantung kepada sekuat mana kita punya mental. Kalau kata kita ni satu manusia yang cerita baca ni macam ni, kita ya ni cerita biasalah, orang bercakap, dia ni pun nak bagi pandangan, kau ni bercakap, dia pun bercakap. Kita berada pada satu mood yang kita boleh tapih. Sedangkan banyak mana social media kat dia pun dia tak terkesan. Tetapi ada orang yang memang dia ni jenis terkesan. Serap semua. Dia scroll 2 kali pun, habis dah. Satu kali tengok pun, tak boleh dah. Kalau tak ada social media sekalipun, dia dengar jiran sebelah cakap pun, terkesan dah. Problem tu bukan kepada environment, kepada dia sendiri. Sebab itu social media, semua orang tengok social media. Tapi kenapa ada orang tengok social media tak ada apa pun? Tetapi kenapa ada orang tengok social media, dia bermasalah dengan apa sahaja yang berada dalam social media. Kerana dalam memproses maklumat, dia tidak ada cara untuk memproses yang mana patut absorb, yang mana ini sekadar maklumat dan informasi. Itu beza. Sama saya ada kawan takut naik kapal terbang. Sebab dia kerja baca pasal kapal terbang terempah. Saya kata, baca lagi banyak. Sebab dia absorb maklumat yang macam tu. Orang lain, dia absorb maklumat tentang bagaimana teknologi kapal terbang adalah teknologi yang paling canggih. Kematian daripada kapal terbang adalah kematian yang paling rendah di dunia. Kematian daripada kereta paling tinggi. Kapal terbang ni walau seribut sedahsyat mana pun dia takkan tergolek. Dia pilihan kita untuk melihat. Tapi manusia yang kategori tahu dah baca kapal terbang hak terempah tu, dia tahu dia tak boleh absorb maklumat dia banyak, jadi patut mungkin dia tenangkan sikit. Dia jangan tengok social media. Itu adalah option-option bersesuaian dengan individu. Apa yang saya bercakap adalah persediaan untuk menyediakan mental kita. Saya tak bercakap tentang soal jangan tengok social media seolah-olah saya menganggap semua orang lemah. Tak patutlah. Sebab apa yang patut kita buat adalah menjadikan diri kita ni kuat dan mempunyai setting mind yang betul untuk kita berhadapan dengan cabaran dan juga ujian. Terima kasih banyak Ustaz, sebab tu memang related sangatlah dengan topik. Sebab bila kita tengok social media sekarang ni banyak Gen Z, Gen Y, lepas tu Gen Y pun dah start goyah anxiety kan sekarang ni kan department dekat government pun dah ada mental punya department semua kan. So benda tu crucial lah sekarang ni kan. Betul. So tu our part jugalah untuk bagi ni kan. Okay, next question ni second last lah. Ambil dah. Okey, ada yang mula kurangkan kualiti makanan dan abaikan kesihatan sebagai langkah berjimat, sebab makanan yang sihat ni kan selalunya mahal kan. Betul. So, pada pandangan Ustaz lah, ini jimat ataupun kesilapan? Baik. Dia dalam falsafah pemakanan, benda yang paling baik adalah kalau sekiranya kita boleh kontrol kadar pemakanan. Sebab tu puasa tu adalah merupakan rawatan yang paling baik. Jadi maksudnya, kalau kita boleh kurangkan makan, is okay. Tetapi apa yang berlaku dalam masyarakat kita ini, kita terlajak makan yang mudarat. That's the problem. Jadi bandingan dia bukan tentang soal
kurangkan kualiti, ambil yang kualiti. Dia tentang soal bagaimana kita nak mengajar masyarakat untuk tidak mengambil yang tidak bermanfaat. Kalau dia tak mau ambil makanan yang berkualiti pun, tetapi yang tak manfaat, dia tak ambil, insya-Allah dia akan okey. Katalah makanan kualiti ni mungkin katalah nutrition kena very high, yang ni kena bagus, kadar ni, maksudnya grade tinggi. Dengan dia kata tak, aku ni makan beras kampung je, tak ada lah beras basmati, beras rendah kanji, tak ada lah. Sebab benda tu kos tinggi. Problem dia bukan tentang ambil beras ada khasiat tinggi ke ataupun beras biasa, tak. Problem dia, bila dia ambil biasa atau beras berkualiti, tetapi pemakanan mudarat masih kekal. Junk food pulun lagi. High sugar, kau-kau. Lepas tu benda merapu, cekedi, kalau kami zaman kecil tu panggil cekedi lah. Cekedi pun pulun. Ini yang menyebabkan kemudaratan yang berlaku pada diri kita. Jadi step yang paling asas adalah tinggalkan yang mudarat. Lepas tu kalau kata langkah berjimat, dia tak boleh ambil yang high quality. Dia nak ambil yang basic. Itu pun dah memberikan kesihatan. Dan kalau sekiranya kita nak ambil yang berkualiti, investment yang paling baik adalah investment kepada kesihatan kita masing-masing. Sebab zaman hari ini, kita hidup dalam suasana yang nutrisi kita tak cukup. Jadi kita nak kena lengkapkan nutrisi tersebut. Jadi kalau tak cukup nutrisi tersebut, kalau zaman dulu mudah, kalau makanan tak cukup pun, petik belakang ulam-ulam, sayur, pokok, buah semua ada. Nutrisi cukup. Sekarang, bila makanan tak ada, dia pergi kepada junk food yang memudaratkan. Itulah punca kepada mudarat dan kerosakan pada diri kita. Jadi kita nak ambil makanan yang berkualiti untuk compensate nutrisi yang kita tak cukup. Itulah pelaburan yang kita buat. Tetapi kalau tak mau buat benda tersebut, nak go for basic, jangan mengambil benda yang memudaratkan kepada tubuh badan kita masing-masing. Sebab itu bila di Olive House, antara benda yang kita cuba laksanakan adalah untuk melengkapkan nutrisi-nutrisi asas untuk memberi tubuh badan kepada keupayaan yang sebenar masing-masing. Jadi antara amalan-amalan yang disebut oleh Al-Quran, kita sebut dalam Quranic food lah, mengajar tentang beramal dengan minyak zaitun, pengambil delima. Sebenarnya buah-buah alami ni dia mempunyai khasiat-khasiat semula jadi yang penting kepada tubuh badan manusia. Jadi zaitun di antaranya. Jadi itu adalah merupakan keperluan yang kalau kita ambil, dia memberikan nilai nutrisi yang bagus untuk tubuh dan membantu ke arah kesihatan yang lebih baik kepada mereka yang beramal dengan pemakanan Al-Quran. Cuma bila bercakap tentang zaitun ni, grade macam-macam lah. Cuma bila Olive House ni, kita akan memberikan grade yang pada pandangan kita, berdasarkan maklumat, berdasarkan research, kepakaran mereka yang ada adalah merupakan minyak zaitun yang memberi nutrisi yang tinggi. Bukan minyak zaitun nak cerita guna nak masak je tu. Nak buat lampu pelita ke. Minyak zaitun ni banyak grade. Kita ambil untuk nutrisi kesihatan tubuh badan manusia. Itulah Olive 30 Plus dengan juga Olive Power Up yang kita perkenalkan kepada masyarakat untuk diamalkan berkenaan pemakanan bernutrisi tinggi. Jadi kalau saya sebut tadi, pelaburan yang paling baik adalah pelaburan untuk diberi kepada kesihatan tubuh badan kita lah. Jadi bila kita dah tinggalkan junk food, nak bagi nutrisi yang baik adalah dengan mengambil makanan-makanan seumpama minyak zaitun lah salah satunya. Dan juga makanan-makanan yang berkhasiat yang lain. Dan pelaburan tersebut, kalau kata harga mahal, sebenarnya dengan bantuan ataupun dengan manfaat yang ada pada minyak zaitun menghalang kepada penyakit-penyakit tertentu, sebenarnya ia terlalu murah lah berbanding apabila kita ditimpa dengan masalah kesihatan yang berbagai. Masuk hospital, tak boleh bekerja, dengan insurans, banyak masalah yang berlaku. Maka sebenarnya ia tidak mahal pun. Bahkan ia merupakan satu keperluan pada dunia moden pada hari inilah yang susah untuk mendapatkan makanan bernutrisi. Okay, last question. Dengan perubahan seperti work from home, akan ramai rasa lebih fleksibel, tapi dalam masa sama lagi penat dan burn out sebab tak ada disiplin. So apa sebenarnya yang berlaku sekarang ni? Dia burn out ni dia bukan berlaku atas faktor di rumah saja. Bila kita duduk di luar ni, kita jumpa orang, ambil angin. Tetapi bila kita berada di rumah semata-mata, melaksanakan kerja rutin, itu yang mungkin memberi tekanan kepada setiap orang. Jadi sebab itulah, bila bekerja di rumah ataupun work from home sebagaimana gagasan yang diusahakan oleh kerajaan sempena dengan cabaran dunia ekonomi pada hari ini, ia perlu diurus dan diselenggara dengan baik. Kalau tadi kita bercakap tentang mental health, berlaku banyak di pejabat dengan cabaran yang pelbagai,
kemungkinan ada juga possibility sekiranya ia berpindah bekerja di rumah, persentage itu lebih mencanak naik berbanding dengan bekerja di pejabat. Jadi benda tu perlu diuruskanlah, sebab sekarang cabaran dia bukan cabaran COVID yang kita tidak boleh bertemu dengan orang. Kita boleh bertemu. Jadi kita kena atur jadual. Jangan work from home, duduk dekat rumah tak keluar langsung. Tidak ada aktiviti lain. Jadi aktiviti lain tu perlu dilaksanakan dan mengurus. Jangan mencampurkan antara urusan dalam rumah dengan kerja. Sebab itu antara disiplin pada mereka yang bekerja di rumah, dia tetap ada jadual kerja dia. Dia bila tak ada jadual kerja, dia bercampur ni antara urusan rumah, anak minta nasi, nak basuh baju, suami balik. Yang tu yang akan menjadikan overwhelming lebih dahsyat daripada bekerja di office. Sekurang-kurangnya bekerja di office, kita tahu dah pukul 8, pukul 5 tak nak sabar kacau. Fokus. Habis-habis pun anak call. Maklum, takat tu je, letak telefon, okey, sambung kerja. Tapi di rumah, dengan bos pressure, kawan tanya, anak lagi, sagi batuk, sagi muntah, sagi masuk tandas, sagi suami keluar. Ini yang akan mengganggu prestasi kepada seseorang kalau tidak diurus dengan baik. Sebab itu, aktiviti-aktiviti yang dibuat, walaupun kita susah hati dengan perkembangan ekonomi yang ada, sebenarnya ruang untuk mencari pendapatan ni banyak. Tambah zaman moden dengan digital ni, dengan affiliate, hatta Olive House Afiat sendiri pun ada program-program affiliate yang ribuan yang join tersebut, yang sambil jadi suri rumah, sambil buat kerja di rumah juga membina pendapatan sampingan. Kurang-kurang elektrik ke, air ke, makanan harian sikit-sikit boleh tanggung hanya dengan menjadi affiliate kepada program-program yang sedemikian. Jadi Olive House, company-company lain banyak memberikan ruang perniagaan untuk menambah pendapatan sambil kita work from home, melaksanakan kewajipan dan tugas yang dipertanggungjawabkan ke atas diri kita masing-masing.